Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kepada yang sedang menonton rancangan Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada rakan penyampai berita di studio di atas sana, kami di bawah akan menemani anda untuk siaran Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Pukul 8 hingga pukul 10. Syafiqah, ya? Okey, sihat. Semangat Semangat. Hujung minggu. Hujung minggu. Tapi kita kena bekerja. Ya, waktu bekerja. Lagipun hari ini saya bersemangat, Ridwan. Pagi-pagi lagi saya dah bersenam. Tangan saya ni saya tengah buat regangan-regangan. Sebab apa? Hari ini kita akan bersama dengan seorang atlet wanita. Atlet ini wakil negara, dah pun memenangi beberapa pingat emas bukan saja di peringkat kebangsaan, malah di luar negara. Ini merupakan atlet gusti tangan wanita. Ya. Penerbit ada tag saya boleh tak kalau nanti dalam siaran cuba untuk gusti tangan? Sama. Tak, saya fikir tangan saya tak diinsurans. Tapi kita ada sok-sok kan. Terima kasihlah. Nanti kita cuba berjaya ataupun tak. Tapi menarik hari ini sebab ada beberapa lagi slot dan juga topik kita akan bawakan berkenaan dengan sukan. Pastinya tentang Pasca Belanjawan 2025 tentang peruntukan untuk pembangunan sukan kita. Selain daripada itu juga sukan air di Desaru juga kita akan bawakan kepada anda. Dan juga di Tambun. Itu semua yang menarik hari ini dan juga kita akan bersama dengan santai-santai. Tutup balik lengan saya. Tutup. Simpan tenaga. Santai-santai selebriti di hujung ini kita bawakan seorang artis terbang jauh daripada rakan kita Indonesia. Siapakah itu? Sebentar saja lagi, jangan ke mana-mana sehingga jam 10 ini. Tapi kita nak mulakan terlebih dahulu melihat bagaimana sebenarnya perkembangan berita semalam. Ini berkaitan dengan sidang kemuncak BRICS di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim menghargai jemputan Putin. Ya, jadi menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, ucapan terima kasih turut dizahirkan kepada Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang mewakili beliau ke Kazan. Ia bagi menyatakan kebersamaan Malaysia dalam usaha untuk melonjak kedudukan dan pendirian negara. Jadi untuk sidang kemuncak BRICS ni, Perdana Menteri kita tidak menghadirinya tetapi diwakili oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Jadi bagaimana BRICS dan juga ASEAN memberi peluang kepada negara untuk meningkatkan kemampanan teknologi. Ya, jadi sedikit perincian yang boleh kita kongsikan. Menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, peluang itu sekaligus menggalakkan keterangkuman dan kemampanan. Juga menegaskan bahawa Malaysia sedang merangka kedudukan baharu untuk negara ini menjalankan peranan sebagai pengerusi ASEAN pada 2025. Sehubungan dengan itu, kalau kita boleh kongsikan juga, Bernama dan juga RTM merupakan media rasmi kepengerusian ASEAN 2025 di mana RTM dan juga Bernama akan memainkan peranan sebagai agensi media utama yang menyelaras aspek media sepanjang sidang kemuncak ASEAN 2025. Jadi penting untuk kita mengambil tahu, sekurang-kurangnya tahulah apa yang terjadi berkenaan dengan hubungan Malaysia dengan negara lain, terutamanya ASEAN dan juga hubungan Malaysia dengan negara-negara selain daripada negara-negara ASEAN ini. Okey, seterusnya berita dalam negara ini berkaitan dengan logo khusus Malaysia Madani dilancarkan. Bukan logo baru tetapi logo-logo yang sedia ada ini berdasarkan daripada 5 prinsip berdasarkan 6, maafkan saya, nilai teras iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan dilancarkan hari ini semalam untuk digunakan dalam setiap aktiviti serta program anjuran kementerian, jabatan serta agensi kerajaan. Ya, ia susulan mesyuarat khas Akademi Kenegaraan pada 27 Februari lalu yang memutuskan agar pembudayaan Malaysia Madani perlu diperluaskan penggunaannya. Di kerajaan juga mengalu-alukan pembudayaan logo khusus Malaysia Madani merentasi sektor awam, swasta serta badan bukan kerajaan ataupun NGO bagi memastikan pelaksanaan program dan aktiviti berkaitan kenegaraan dan kemasyarakatan diterap dengan aspirasi Malaysia Madani. Ini logonya. Kalau kita tunjukkan kepada anda semua, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 berdasarkan 6 kepada teras Malaysia Madani. Okey. Seterusnya berkaitan dengan cuaca. Semalam kalau kita lihat di Kemaman masih lagi berlaku ribut, tapi keseluruhannya di Terengganu, fenomena garis badai, warga Terengganu dinasihati berjaga-jaga. Jadi penduduk di negeri Terengganu sentiasa berwaspada, diingatkan untuk sentiasa berwaspada dengan kejadian garis badai yang berisiko menyebabkan hujan lebat dan angin kencang dalam masa terdekat. Pengarah Jabatan Met Malaysia Terengganu berkata ramalan cuaca signifikan telah pun dikeluarkan semalam berkaitan ribut tropika Trami yang sedang aktif
aktif di Laut Cina Selatan. Jadi menurut beliau juga ribut itu dijangka bergerak ke arah barat menghala ke Vietnam menyebabkan peningkatan kelajuan angin di rantau negara sehingga 28 Oktober. Ya, dalam pada masa yang sama kita juga ingin berkongsi berkaitan dengan kadar inflasi negara turun kepada 1.8% pada bulan September, di mana ini penurunan 1.8% berbanding 1.9% pada bulan sebelumnya. Jadi walaupun kadar inflasi menurun, indeks harga bagi bulan September meningkat sedikit kepada 133.2 mata berbanding 130.8 mata yang direkodkan pada bulan yang sama pada tahun lalu. Dan ini didorong oleh kenaikan dalam beberapa kumpulan utama termasuk penjagaan diri, perlindungan sosial serta pelbagai barangan dan perkhidmatan. Apa yang ingin disampaikan melalui berita ini adalah keadaan ekonomi kita terkawal dan juga kita masih berada dalam keadaan memacu ekonomi dalam keadaan yang baik dan dapat kita mengawal segala apa yang berlaku, terutamanya dari aspek peningkatan inflasi yang terlampau tinggi yang tidak baik untuk ekonomi negara. Ya. Okay. Antara yang menarik juga malam hari ini, kita akan bawakan kepada anda finalis untuk penyampai radio terbaik bagi kategori wanita. Jadi malam inilah malam kemuncaknya, Ridwan. Anugerah Seri Angkasa. Malam ini siaran langsung kami akan bawakan kepada anda semua menerusi saluran TV2 pada pukul 9 malam di Pusat Konvensyen Antarabangsa PICC. Antara artis terlibat Zain Azin, Liza Aziz Zamani, Ari Zakri, Aina Abdul, Amir Masdi, Aisyah Retno dan juga Roxy Igzi. Kami bawakan kepada anda semua hampir setiap hari kita bawakan finalis-finalis. Debaran mereka, kehebatan mereka dalam menghasilkan produk-produk yang mereka pertandingkan ketika Anugerah Seri Angkasa. Dan hari ini kategori kategori penyampai radio terbaik. Ya, wanita, bagi calon. Kategori wanita. Tapi anda boleh saksikan seawal 8 malam untuk Anugerah Seri Angkasa sebab 8 malam ini adalah kapit merah. Jadi kita boleh saksikanlah bagaimana sebenarnya pakaian-pakaian yang akan digayakan oleh finalis kita pada malam ini. Finalis tak boleh lah, tapi yang kita kenal. Kita lah yang kita kenal. Syaril, Ismail Arinan, Syed Munawar. Jadi kita nak tengok mereka berada di kapit merah. Biasa duduk bercakap serius. Kan? Dan yang paling penting bos kita Rashidah Ali juga tercalon. Penyelaras bagi Malaysia juga tercalon. Betul. Jadi kita ucapkan all the best untuk kesemuanya. Menang kalah itu biasalah adab pertandingan. Tapi tercalon top 5 tu dah cukup hebat sebenarnya kan? Betul. Lagipun ini bukan kategori untuk yang popular tapi ianya diadili oleh juri-juri yang profesional. Jadi penilaian mereka sangat-sangatlah mempunyai kriteria tu sangat tinggi. Jadi siapa yang menerima anugerah pada malam ini pastinya yang terbaik antara yang terbaik. Ya. Jadi kita berehat seketika, Syafiqah. Banyaklah kita saya nak sambung bersenam. Kita sambung bersenam kan? Kita berehat seketika kembali selepas ini. Hari ini, kami akan kongsi perkara yang paling penting di sekolah. Kita boleh mula dengan... Perkara yang paling penting di sekolah adalah sikat saya. Pengasah pensel saya. Beg saya penting untuk membawa buku-buku sekolah. Saya nampak handsome. Hey! Jangan gelak. Hakim? Hakim pula macam mana? Hakim rasa yang paling penting kat sekolah ni kawan-kawan Hakim. Bermain sama-sama, makan sama-sama, belajar pun sama-sama. Kalau saya sedih, kawan-kawan saya selalu buat saya ketawa. Baiklah, kita nak bersama dengan rakan kami di Perak FM pada ketika ini. DJ Nana sudah pun bersedia, Syafiqah. Ya, ini berkaitan dengan program Jualan Rahmat Deepavali dan Pasar Karat Loken. Ya, terus saja bersama dengan Nana. Silakan. Silakan, Nana. Mahu mendengar lagu, bukalah radio.
Baik, terima kasih rakan penyampai Rizwan dan Syafiqah di studio. Selamat pagi Malaysia. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih Koma buat sedang menonton di saluran TV1 dan untuk seketika anda bertemankan Nana di sini melalui seleksi pagi Selamat Pagi Malaysia. Jadi, melalui seleksi pagi ini Nana nak kongsikan kepada anda antara program yang akan berlangsung iaitu esok di Dewan Bandaran Kinta Batu Gajah akan berlangsungnya program Karnival Jualan Rahmah sempena perayaan Deepavali peringkat Parlimen Batu Gajah. Ada berbagai aktiviti menarik menanti Koma di mana seawal 8 pagi barangan keperluan harian oleh agensi-agensi yang terlibat, ada cabutan bertuah juga menanti Koma. Jadi yang berdekatan dan juga berkelapangan muah kita meriahkan Karnival Jualan Rahmah sempena perayaan Deepavali peringkat Batu Gajah ini. Dan seterusnya bagi anda yang nak singgah ke Ipoh, jangan lupa untuk singgah juga ke Pasar Karat Ipoh, Memory Lane ataupun namanya yang lebih dikenali sebagai Loken. Di mana di sini Loken ni merupakan antara lokasi menarik dan popular, tidak asing lagi buat anda penggemar barangan antik dan koleksi yang orang kata rare lah untuk didapati di sini. Banyak barangan unik seperti perhiasan lama, perabot antik, ada pinggan mangkuk jadi barangan-barangan lama ni mudah untuk anda dapati di sini. Selain daripada itu terdapat juga gerai yang menjual barangan seperti ada pokok bunga, ubatan tradisional, tak lupa jugalah ni wajib ada jualan makanan dan minuman juga di sini. Jadi jangan lupa untuk anda singgah di sini Loken ataupun Pasar Karat di Ipoh ni. Kalau tak tahu di mana terletak Pasar Karat Ipoh ni, ianya terletak di sepanjang Jalan Sultan Iskandar dan ianya beroperasi bermula pagi lagi 6 pagi sehingga tengah hari 1 tengah hari setiap hari Ahad. Jadi untuk seketika ini Nana kembali bersama rakan penyampai di studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan Rizwan dan Syafiqah. Terima kasih banyak-banyak DJ Nana di Perak FM berkenaan dengan apa yang dikongsikan adalah program Jualan Rahmah Deepavali dan juga Pasar Karat Loken. Jadi kalau anda berminat, anda boleh ke Perak. Time cuti macam inilah kita nak berjalan-jalan cuti-cuti Malaysia. Baiklah, daripada Perak kita nak ke Johor, Desaru. Satu acara sukan air akan diadakan di Desaru iaitu Regata Monsun Desaru 2024 yang mana saya difahamkan ini adalah pertandingan antara player-player muda di Malaysia dan juga beberapa negara sekitar kita yang akan bersama-sama dengan mereka untuk memenangi piala Regata Monsun Desaru 2024. Saya hari ini bersama dengan Encik Jazli Jabaruddin iaitu pengarah projek untuk Regata Monsun Desaru 2024. Menarik sebenarnya Desaru ni antara lokasi yang menjadi tumpuan pelancong juga. Betul. A+ orang kata lokasi. Okey, berbalik kepada Regata Monsun Desaru 2024, latar belakang program ini. Silakan. Okey, kalau kita cerita dari segi latar belakang program ni, Desaru Monsun Regata yang kita anjurkan ni bertempat di Komplek Rakan Muda Desaru, Bandar Penawar. Dan event ni kita akan buat 8 sampai 10 hari bulan November pada bulan depan. Dan kita fokus untuk program ni adalah untuk kita congkil bakat-bakat muda. Sebab tu kita punya ada 3 kategori yang kita pertandingkan dan semuanya under 17 ataupun 17 tahun dan ke bawah. Kategori apa? Kita ada 3 kategori iaitu kita ada Optimis Open, kita ada Optimis ILCA 4 bawah 12 tahun dan juga Optimis Open bawah 17 tahun. So 3 kategori inilah dan kita punya fokus adalah untuk kita pastikan ada ramai sebenarnya player-player muda dekat Malaysia dan program kali ini kebanyakannya program pelayaran ni dia lebih fokus kepada kejohanan sukan. Tapi kali ini kita campurkan juga dengan karnival pantai supaya kita nak orang ramai nampak bahawa kita ada atlet yang baik dan kita ada aktiviti yang bagus untuk anak muda kita. Apa lagi aktiviti pantai sempena dengan untuk karnival pantai yang kita kenalkan sempena musim monsun. Sekarang ni kita berada di musim monsun dan di pantai kita ada macam-macam lah seperti konsert monsun, kita ada gusti lengan, tarik tali, sukan pantai dan juga aktiviti rekreasi
aplikasi keluarga, kita ada seperti Super Duper dan juga kita ada remote control. Ni antara aktiviti yang penduduk tempatan dan juga sekitar negeri Johor boleh hadir untuk sertai aktiviti sempena musim monsun yang tiba. Musim monsun ni biasanya orang kenal dia musim tengkujuh, musim hujan ni. Orang takut nak pergi ke pantai. Dari segi safety, dan adakah sukan pelayaran ini memang perlu diadakan pada waktu sebegini yang mana kita perlukan laut yang agak bergelora. Desaru, kalau saya tahu tempat itu memang agak bergelora, terutamanya pada musim monsun. Sebab itu kita nak tukar stigma, sebab masyarakat kita tetap hujung minggu dan musim cuti akan keluar. Dan kita nak ubah bahawa pada musim monsun ni aktiviti di pantai boleh dijalankan, tetapi bukan mandi di pantai. Jadi kita sediakan another alternatif bahawa kita boleh menonton sukan pelayaran yang selalunya memang diadakan ketika musim angin kuat, supaya kat situlah dia punya cabaran dan kita punya aspek keselamatan. Of course kita bersama dengan agensi-agensi kerajaan seperti Angkatan Pertahanan Awam dan Bomba yang sentiasa ada di lokasi, dan juga selalunya pelayar-pelayar yang kita bawakan ini adalah atlet-atlet yang terlatih di bawah Persatuan Pelayaran Negeri-negeri mereka. So dari segi safety insya-Allah, dan untuk pengunjung aktivitinya semua melibatkan aktiviti di darat dan tidak ada aktiviti air untuk pengunjung, sebab kita tahu kita nak ubah perspektif musim monsun bukan pergi pantai untuk mandi tetapi duduk di kawasan darat, enjoy the moment. Dan acara ini akan berlangsung di Kompleks Rakan Muda di Desaru. Betul. Jadi macam mana untuk orang awam akses lokasi tersebut? Okey, untuk orang awam di lokasi tersebut sebenarnya memang ada parking awam yang cukup besar yang Kerajaan Negeri Johor di bawah Majlis Perbadan Pengarah dah bangunkan tapak tu, dan tujuannya adalah bukan sahaja untuk pelayar menggunakan fasiliti tu, tetapi untuk orang awam tengok, sebab mencuba sekali dan mencuba kita tak belum lagi lah. Kita tak bukalah ketika musim monsun ni. Kita gunakan pelayar-pelayar yang profesional, yang terlatih, tetapi kita nak ubah stigma masyarakat, sebab di sekitar Kota Tinggi itu saja kita ada lebih kurang 30 ke 5 orang pelayar muda yang setiap minggu berlatih di kawasan Kompleks Rakan Muda. So kita nak buka juga pada orang awam. Ini adalah salah satu daripada aktiviti tambahan yang kita boleh berikan kepada pelajar-pelajar sekolah. Bukan itu saja, kerana sukan pelayaran juga dipertandingkan di peringkat Olimpik dan juga kita menghantar atlet kita. Betul. So di tapak tu memang merupakan tapak untuk atlet-atlet kita berlatih, sebab dia adalah kawasan yang sesuai, kawasan telur, dan seperti yang kita tahu, Desaru ini merupakan mempunyai pesisir pantai yang cantik untuk tarikan pengunjung dan pelancong. Okey. Untuk golongan SASA yang akan datang bersama-sama memeriahkan acara ini, siapa yang diharapkan untuk hadir? Kita buka kepada semua masyarakat awam, terutama mereka yang ada anak yang masih lagi bersekolah, sebab mungkin dia boleh buka satu lagi perspektif, satu lagi hobi baru dan sukan baru yang boleh diperkenalkan kepada anak-anak yang berada di bawah umur 17 tahun. Dan kita buka juga kepada golongan belia, sebab kita buat kerjasama dengan Majlis Belia, dan salah satu acara yang kita buat adalah pembersihan pantai. Sebab itu kita nak kalau boleh belia datang ramai-ramai dan juga masyarakat di sekitar negeri Johor, sebab bukan saja kita ada acara di pantai di Desaru, tetapi juga boleh tengok tarikan-tarikan pelancongan lain di sekitar Desaru. Kalau kita lihat di Kecil TV sekarang, ini adalah situasi acara pada tahun lepas ataupun ini adalah acara yang sebenarnya acara regata ni dia berlangsung sepanjang tahun. Macam sekarang sedang berlangsung di Pulau Pinang, selepas ni ada di Johor, dan kemudiannya akan kembali pergi ke Langkawi. So ini merupakan acara-acara yang kita pertandingkan, dan kalau boleh nampak ini adalah acara sukan layar yang tak guna. Kalau kita selalu kita rasa sukan layar yang besar tu, yang itu adalah acara kategori berpasukan, tapi yang pelayaran yang kita akan bawakan di Desaru ini dia adalah kategori individu. So macam inilah macam ni dia kapal layar dia kecil sikit. So ini ini yang lebih sesuai lah untuk mereka yang di bawah umur 17 tahun. Macam mana yang kita tengok sekarang. Betul lah. Inilah pemandangan yang kita akan nampak. Ada berpuluh bot pelayaran yang akan turun ke Desaru. Jadi atlet Malaysia, atlet yang dilahir peserta daripada Malaysia 200 orang. Ya, betul. Selain daripada itu, saya fahamkan daripada Singapura dan juga Indonesia. Betul. Kita ada juga peserta daripada Singapura seramai 5 orang, dan juga peserta daripada Indonesia seramai 5 orang yang akan menyertai
pertandingan yang akan dianjurkan ni. Jadi macam mana dari segi persiapan sehingga sekarang? Alhamdulillah kita dah bekerjasama dengan pelbagai agensi untuk menyelaras, untuk pastikan sebenarnya bukan sahaja yang kita ketengahkan tentang bakat dan juga atlet, tapi kita nak ketengahkan produk-produk pelancongan yang ada di sekitar Desaru, termasuklah sport tourism ataupun pelancongan sukan, terutamanya dalam konteks sukan air di negeri Johor. Okey, sedikit kata-kata akhir daripada Tuan untuk menyaksikan acara ini berlangsung secara gemilang dan juga berjaya, terutamanya dalam kita mencari bakat-bakat baru untuk mewakili negara Malaysia. Jadi daripada pihak kami sebagai penganjur, kami mengharapkan mereka yang berada di luar sana, terutama penonton pada pagi ini di SPM, untuk sama-sama hadir, tak kira sama ada asal Johor ataupun di luar Johor, untuk datang ke Desaru. Desaru mempunyai pelbagai hotel yang menarik, daripada bintang 7 sampai bintang 1, dan juga pelbagai aktiviti yang boleh disertai ketika karnival diadakan dan juga di sekitar Desaru itu sendiri. Jadi apa yang kami tunjukkan kepada anda, ini adalah acara-acara selain daripada sukan layar, ada gusti lengan, permotoran, bengkel kayak juga ada untuk sesiapa yang berminat. Anda boleh hadir ke Desaru pada 8 hingga 10 November. Jumaat hingga Ahad, bertempat di Kompleks Surakam Muda Desaru. Betul. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Jazli Jabarudin, pengarah projek Regatta Monsun Desaru 2024. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Masalah yang dihadapi hari ini dan bulan-bulan lalu dan bulan-bulan yang mendatang ialah musibah banjir kilat yang melanda ibu kota dan beberapa bandar serta negeri. Maka sebagai langkah segera, selain daripada projek tempatan banjir yang sedang diselenggarakan, sebagainya siap seperti di Kelantan dan di Alor, tetapi ada tindakan segera yang harus dilakukan. Maka hari ini saya arahkan penyaluran segera 150 juta ringgit pada PBT JPS untuk membersihkan longkang-longkang pengorekan sungai di kota-kota dan kawasan-kawasan desa yang terkesan. 600 juta ringgit kepada NADMA sebagai persiapan mendepani musibah banjir. Ini termasuk lebih 300 juta ringgit yang telah disediakan untuk persiapan sekiranya berlaku bencana pada bila masa. 20 juta ringgit disediakan segera kepada Yayasan Glik dan GLC untuk memperhebat respons dan penyaluran bantuan pada bangsa di kawasan terjejas banjir. Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik. Baiklah. Kita nak bercakap berkaitan dengan pasca belanjawan. Hari ini kita berikan pengkhususan kepada bagaimana untuk kita membangunkan lagi industri sukan tanah air. Ya, 230 juta diperuntukkan kepada kementerian untuk program pembangunan sepanjang tahun 2025. Ada beberapa topik telah pun kita kupas sebenarnya. Baru-baru ini saya bersama dengan Majlis
Presiden Paralimpik Malaysia untuk bercakap berkenaan dengan peruntukan yang diberikan ni, dan juga dia telah pun memberikan buah fikir berkenaan apa yang perlu dibuat pada tahun 2025. Dan hari ini kita sambung dan kita akan melihat sektor sukan secara keseluruhannya. Ya, betul. Jadi sangat bertepatan hari ini membawa topi yang berbeza hari ini sebagai seorang penganalisis sukan. Jadi rasanya besarlah topik yang boleh kita bincangkan hari ini bersama dengan Dr. Muhammad Nasruddin Naharuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafiqah, Ridwan. Difahamkan baru saja touchdown. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pagi ini. Terima kasih atas jemputan juga. Kita teruskan pagi ini. Ridwan. Ya. 230 juta seperti mana Ridwan katakan tadi. Tapi kalau kita berikan fokus kepada 134 juta, saya berikan sedikit perinciannya bagi memperkasakan sukan berprestasi tinggi yang turut meliputi program Podium, projek khas sukan iaitu program pembangunan sukan Olimpik bagi 8 jenis sukan iaitu squash, olahraga, renang, terjun, badminton, memanah, taekwondo dan berbasikal, dan juga program Road to Gold sebagai persediaan sukan Olimpik. Okey, kita nak perincikan 134 juta ini. Kalau kita melihat kepada prestasi atlet kita baru-baru ini di Olimpik, kita bedah sedikit bagaimana sebenarnya prestasi mereka dan juga bagaimana 134 juta ini boleh digunakan untuk menambah baik lagi prestasi atlet kita, Doktor. Okey, baik, Syafiqah. 134 juta tu adalah sebahagian daripada 113 bilion yang telah diperuntukkan dalam belanjawan yang terkinilah yang baru diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Ianya sebenarnya adalah satu fraction saja untuk kita punya high performance, dan ada lagi fraction lain untuk pembangunan belia dan sebagainya. Bagi saya, untuk yang diperuntukkan 230 untuk high performance itu satu jumlah yang sebenarnya agak baik, agak tinggi daripada yang sebelumnya. Sebelumnya cuma 180 lebih tahun yang sebelumnya. Dan fokus untuk yang seperti apa yang Syafiqah nyatakan tadi itu, tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi dalam program-program yang kita telah pun sebenarnya wujudkanlah. Road to Gold dan juga program Podium dan penambahbaikan fasiliti yang kita ada. Jadi untuk kata Syafiqah, macam kita sedia maklumlah prestasi atlet kita di Tamasya Olimpik Paris baru-baru ini, dia tidaklah teruk dan tidaklah baik. Dia di tengah-tengah. Jadi saya percaya dengan peningkatan portion lah untuk yang diperuntukkan di dalam rancangan Malaysia ini, sebenarnya boleh meningkatkan lagi prestasi mereka untuk Tamasya yang akan datang lah. Terutamanya untuk Olimpik di Los Angeles nanti. Okay? Kita ada banyak potensi sebenarnya, Syafiqah. Kita ada banyak potensi untuk kita gilap lagi lah atlet kita, dan untuk kita semua tahu baru-baru ni punya Olimpik yang kita hantar semua adalah atlet-atlet yang baru. Atlet-atlet yang kemunculan pertama. Paling tak pun mungkin kemunculan yang kedua. Setelah Tokyo sebelumnya lah. Jadi saya percaya ini yang baru-baru di Paris ni sebenarnya dia punya debut lah. Yang sebenarnya adalah dua gangsa. Kedua-duanya datangnya daripada sukan badminton. Badminton, ya. Jadi bagaimana? Di mana sebenarnya kelemahan yang perlu kita perbaiki? Okey, kalau kita nak sentuh berkenaan dengan Olimpik, prestasi Olimpik ini, dia bukanlah A sama dengan A, B sama dengan B. Dia ada banyak faktor-faktor lain lah. Ada banyak faktor pengalaman, utamanya sudah tentu. Dan juga pendekatan macam mana dia mengaplikasikan latihan untuk performance dia melalui pendedahan sains dan teknologi sukan, itu penting. Dan itu semua ada di dalam portion 230,000 belanjawan itu. Jadi juta, minta maaf. Dia ada dalam itulah, maksudnya pendekatan untuk meningkatkan prestasi dalam persediaan LA yang akan datang ni akan dibuat dari pelbagai aspek, supaya kita tidak tertinggal sedikit pun daripada aspek pemakanan, daripada aspek teknologi sukannya, pelbagai. Kita akan lebih bersedia, insya-Allah, untuk Tamasya yang akan datang untuk secure our first ever Olympic medal, gold medal. Menerusi temu ramah saya bersama dengan Majlis Presiden Paralimpik Malaysia baru-baru ini, katanya antara dua perkara yang perlu diberi tumpuan adalah persediaan psikologi
atlet tersebut, dan yang kedua adalah kepakaran. Yang mana kita perlu mendapatkan kepakaran daripada luar negara. Kita tidak boleh nafikan mereka mungkin lebih maju daripada kita dari aspek sains dan sebagainya. Pendapat doktor mengenai perkara ini. Kita juga ada kepakaran kita, tapi di mana kita perlu mencari titik timbang antara kita perlu menghantar atlet kita ke luar negara ataupun ke dalam negara, dari segi kos dan sebagainya. Itu semua perlu pertimbangan. Okey, untuk respon berkenaan perkara ini, ya betul, kita tak nafikan ada jenis-jenis sukan yang kita perlukan kepakaran di luar. Okey, tetapi kita perlu ada exit plan. Kita tidaklah selamanya perlu bergantung kepada pakar luar. Eventually kita perlu ada transfer of knowledge lah orang kata, untuk pindahkan supaya kebergantungan itu dapat dikurangkan dan kosnya dapat dikurangkan dalam masa yang sama. Ya, saya tak nafikan. Tetapi untuk segi psikologi itu saya rasa kita sudah ada pakar-pakar yang inilah yang kita sendiri ada in-house, terutama di Institut Sukan Negara. Cuma dari segi teknologi itu mungkin kita perlu timba lebih banyak, dan saya boleh kata mungkin kalau saya boleh beri contoh untuk berbasikal. Berbasikal, ya, kita spend agak banyak sebenarnya untuk teknologi menghasilkan basikal yang apa yang kita lihat Azizul Hasni pakai dan Syafidaus pakai, Izzah juga. Saya boleh kira dalam 50 ke 60% teknologi itu telah pun diserap daripada luar, dan insya-Allah untuk Temasya yang akan datang ini kita akan lebih localize lah. Maksudnya penghasilan basikal untuk ditambah baik. Itu daripada teknologi lah, dan macam-macam lagi ada teknologi memanah untuk uji ketepatan dan sebagainya lah, banyak yang saya kesan lah sepanjang saya berada di ISN. Okey, seperti mana Ridwan katakan tadi, ya, dari segi latihan dan juga kejurulatihan, ini membawa kita kepada 15 juta yang diperuntukkan kepada Harimau Malaya, under 18, under 13. Kalau kita tengok baru-baru ini kalah 0-4 dengan New Zealand pula. Okey, nak kata kejurulatihan, okey, selepas coach Kim Panggun, sekarang Paul Mati, kenapa? Di mana kelopongannya? Apa masalah dengan Harimau Malaya kita ni? Harimau Malaya. Baik, itu ialah kalau kita nak bincang mengenai Harimau Malaya ni memang sampai ke sudah pun. Ya, sebab selalunya belanjawan itu menyeluruh. Betul. Tapi kali ini khusus untuk Harimau Malaya. Yalah, kita tak boleh nafikanlah bola sepak itu adalah sukan favourite di Malaysia. Memang perlu peruntukan yang khususlah untuk bola sepak supaya kita dapat perform lebih baik. Tapi ialah jurulatih itu satu hal lah. Pendekatan itu dia bukan semata-mata jurulatih saja. Atlet itu sendiri perlu committed lah berkenaan dengan latihan itu, dan exposure itu juga adalah penting. Jadi peruntukan 15 juta untuk Harimau Malaya itu bagi saya adalah satu yang wajarlah untuk kerajaan berikan, tapi dengan syarat peruntukan yang tinggi tidak menjaminkan sebenarnya prestasi yang baik. Apa yang penting adalah dedikasi pemain-pemain itu sendiri. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan pelaburan yang kerajaan berikan 15 juta ini dapatlah diterjemahkan dengan prestasi yang baik Harimau Malaya. Sekurang-kurangnya mungkin kita letakkan KPI, dia punya ranking tu naik sikitlah. Sebab itulah bila dikatakan 15 juta itu untuk kejurulatihan, ini membawa kepada perbincangan di media sosial. Adakah ini bermakna kita perlu menukar lagi jurulatih ataupun bagaimana? Sebab dari segi psikologi pemain itu dah satu perkara. Betul. Yalah, nak sentuh Harimau Malaya ni dia sebenarnya isu yang agak sensitif lah untuk kita kupas, yang kita kupas untuk transparent tu memang susah lah kalau saya nak being transparent lah. Tapi ya saya percaya mungkin pertukaran jurulatih kebangsaan itu adalah solusi yang baik. Kita tahu Kim Panggun sebenarnya telah menunjukkan prestasi yang cemerlang sebenarnya bagi pendapat saya. Mungkin jurulatih yang baru ini mungkin dapat kita letakkan KPI yang lebih tinggi daripada Kim Panggun supaya kita tengok inilah justifikasi kenapa ia ditukar. Jadi supaya ini tidak berbunyilah di masa banyak akan datang. Kerana ia merupakan simbiosis dalam sukan ini, banyak perkara yang perlu dinilai. Betul. Bukan sekadar jurulatih saja. Kita lihat sukan secara keseluruhan. Kalau kita nak cakap tentang road to goal, banyak sukan-sukan utama yang kita utamakan, tetapi kita terlepas pandang sukan-sukan yang juga kita hantar yang juga merupakan boleh menang emas. Contoh sukan pelayaran, kita ada sukan menembak dan sebagainya. Kalau kita lihat negara jiran kita Indonesia memenangi pingat emas
wall climbing. Kita ada jaga wall climbing tapi tidak pernah diketengahkan. Jadi road to goal itu sendiri, pendapat doktor, dengan peruntukan yang kita berikan, perlu atau tidak kita kembangkan lagi kepada sukan-sukan yang tidak popular di mata kita, tetapi ada chance untuk kita dapat emas. Saya setuju. Saya nak ni. Awak nak Ironman ke? 37 tahun. Ironman. Idol pun atlet Ironman kan. Saya ada jurulatih saya sendiri. Ya, betul. Saya sangat setujulah. Sebenarnya kita ever since kita terlibat dengan Olimpik dan kita perform semenjak saya rasa Rio, kita dah mula climbing up lah our medal, jumlah medal yang kita dapat pun semakin meningkat sejak daripada Rio. Kemudian di Tokyo, kemudian di Paris. Kemudian untuk ke depan ni, saya setuju. Memang perlu kita ketengahkan sukan-sukan yang ada potensi. Sebenarnya ada sukan yang kita ada potensi dan itu sebenarnya diterjemahkan dalam belanjawan yang baru-baru ini. Okey, sebagai contoh 1 juta diperuntukkan kepada kriket. 1 juta. 1 juta khusus. Saya pun agak terkejut bila Yang Ahmad Mohamad Perdana Menteri umumkan 1 juta khusus untuk kriket. Tak pernah lagi. Itulah sebenarnya soalan saya seterusnya. Tak pernah lagi kita khususkan memang nama kriket itu dalam belanjawan itu. Jadi itu adalah salah satu inisiatif daripada kerajaan untuk mengembangkan lorong-lorong potensi untuk Malaysia mendapat pingat yang tentunya pingat emas yang kita buru. Selain daripada kriket, sebenarnya ialah badminton kita dah tahulah itu adalah penyumbang pingat yang konsisten semenjak dulu lagi. Kita pun ada pelapis-pelapis yang saya kira agak memberangsangkanlah baru-baru ini kan. Kriket. Selain daripada kriket, mungkin angkat berat sebenarnya pun ada potensi. Baru-baru ini Anik Kasdan, siapa sangka? Saya kira itu adalah pencapaian terbaik beliau. Sangat sedikit sampai kawan pun menangis. Dia kata mungkin salah strategi. Saya tak rasa salah strategi pun. Strategi juga. Pada orang biasa kan, bila kita berada dengan coach kita, orang di situ, it's all about the decision at that moment. Particular moment. Particular moment. Jadi apa-apa pun, walaupun kedudukan keempat sekalipun, the take home message sebenarnya Malaysia boleh buat. Boleh. Ada room for improvement. Exactly. Jadi saya percaya untuk belanjawan yang dalam 230 juta yang dikhususkan untuk high performance itu, saya percaya ada portion untuk kita tingkatkan prestasi angkat berat. Saya percaya kerajaan nampak akan perkara ini untuk angkat berat. Boleh dicari ruang supaya prestasi atlet-atlet kita dapat ditingkatkan dan menjadi salah satu lorong lah untuk kita secure our gold medal in Olympic. Kalau ikutkan fizikal, kita ada advantage dengan. Kalau kita nak tengok kita fizikal, lebih rendah. Ya, mungkin. Ya, betul-betul. Saya setuju. Kalau ikut biomekanik sukannya, orang yang rendah itu sebenarnya ada potensi untuk dapat perform lebih baik. Ya. Betul. Bukan, sebab saya masih lagi berfikir mengenai kriket itu. Sebab kriket pula. Kalau kita lihat, sebab itu yang diberikan peruntukan tau. Sebab 1 juta, walaupun nilai tidaklah sebanyak yang lain, tapi ada penghususan di situ. Jadi bermaksud mungkin kerajaan nampak kita mungkin boleh jadi powerhouse. Tapi kalau kita lihat kepada ranking, kita perbaiki ranking kita daripada ke 30, sekarang naik ke 24 dan juga ke 25, lelaki dan juga wanita. Tapi untuk sukan mampukah kita untuk menyaingi negara-negara lain? India, Pakistan, Australia. Itu sukan Asia, sayang. Sukan C. Sukan C betul. Sukan C tak ada India. Okey, bukan. Untuk kriket. Yes, tapi betul saya setuju. Sebenarnya sukan kriket kita, pasukan kriket Malaysia pernah dapat pingat emas dalam sukan C. Jadi mungkin itu adalah salah satu indikator lah kenapa pihak kerajaan memperuntukkan 1 juta kepada kriket untuk prestasi mereka boleh ditambah baik dalam persiapan. Setidak-tidaknya kriket, sebab Olimpik LA akan datang ada 6 sukan tambahan dan salah satunya kriket. Selain daripada kriket, mungkin salah satunya adalah squash. Squash pun mungkin kita eye on that as well lah for us to get our potential gold medal. Jadi yes, saya setuju dengan Syafiqah. Prestasi kita yang meningkat itu yang sebenarnya menjadi kayu ukur kerajaan untuk memperuntukkan penambahbaikan prestasi untuk atlet kriket tanah air. Itu untuk atlet yang dah ada. Pembangunan grassroots ataupun akar umbi pula bagaimana, doktor? Itu yang penting sebenarnya untuk talent kita pada masa depan. Betul. Kalau kita tengok daripada 230 juta itu, kalau kita
tengok apa pecahan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah penambahbaikan fasiliti. Itu adalah sebenarnya grassroots juga. Bukan saja di KL Sport City di Bukit Jalil, tapi juga di tempat-tempat lain. Dan kalau boleh saya keluar sikit daripada 230 juta itu, sebanyak 20 juta diperuntukkan untuk kita adakan isukan? Itu satu. Satu lagi padanan. Gerakan padanan. Ya, gerakan padanan untuk NGO dan persatuan sukan wujudkan pertandingan. Itu sebenarnya ada grassroots lah. Jadi untuk merancakkan lagi talent identification, jadi diperuntukkan sebanyak jumlah itu untuk kita lebih kerap adakan pertandingan-pertandingan supaya bakat-bakat baru dapat dicongkil. Itu satu strategi yang baiklah. Maksudnya grassroots itu akan dikesan dari situ untuk di-develop menjadi elite athlete. Saya rasa yang itu yang paling terbaik sekali sebab kadang-kadang bakat ini kita tak nampak. Exactly. Kita kena pergi cari ke dalam sama juga dengan isukan. Kena ada pertandingan. Sebab 20 juta juga diperuntukkan untuk isukan. Selepas kita tengok SRG mendunia untuk MLBB. Kalahkan Filipin. Filipin. Berdebar saya masa tu. Betul. Nangis saya. Nangis. Layan e-sport. Saya memang kaki game. Okay. Tapi itulah yang diperlukan betul-betul sekarang ni ialah sebab e-sport ni dia tak ada tempat yang khas. Tak ada stadiumnya. Jadi kalau sekarang ni pun Aziata pula pernah konsert. Jadi keperluan untuk isukan ini. Hub isukan tu salah satu daripada elemen apa yang Kementerian Belia dan Sukan nampak. Sebab ikut daripada saya punya bacaan di sumber-sumber yang saya baca, yang saya dapat maklumat, sebenarnya kita ada potensi besar. Betul. Dia punya nilai isukan ni sebenarnya lebih tinggi daripada bola sepak. Betul. Betul. Saya setuju. Yes. Dia satu projection yang dilakukan untuk tahun ini. Nilai pasaran e-sukan ni adalah bernilai USD 4 bilion. 4 bilion. Ya. Dan dia projek untuk sehingga tahun 2030 dia boleh mencecah sehingga ke 14 bilion. Lebih tinggi daripada bola sepak, sukan bola sepak itu sendiri. Selangor fokus isukan je lah Selangor. Jadi itu adalah salah satu sebab kenapa 20 juta ini diberikan peruntukan supaya menjadi modal awalan lah untuk kita sediakan ekosistem yang baik untuk e-sukan ini supaya kita boleh menjadi hub sekurang-kurangnya di Southeast Asia dahulu. Kita pun dah tunjuk satu prestasi yang baik kan di World Championship baru-baru ni. Jadi itu satu investment yang saya kira sangat bertepatan lah. Dan aspirasi kerajaan juga untuk mengetengahkan AI. Betul. Jadi kursus-kursus TVET berkenaan dengan e-sukan ni juga akan diperkenalkan tidak lama lagi lah. Okey. Berkenaan dengan baru-baru ini kita sudah pun melapasi SUKMA. Talent-talent baru ini yang perlu digilap pada kita tengok peruntukan ini diberikan setahun. Jadi untuk dalam masa setahun apa yang boleh kita maksimiskan ataupun kita maksimumkan potensi mereka untuk kita mendapatkan potensi yang terbaik pada hujung tahun hadapan menerusi bajet-bajet yang diberikan terutama kepada talent-talent muda ni yang kita gilap daripada SUKMA. Setahun ni sebenarnya dia bukanlah setahun itu saja. Dia sebenarnya dia continuous punya effort. Dan setahun itu adalah bajet yang itu kerajaan punya prosedur lah. Tapi development itu sebenarnya continuous. Di peringkat MMSD itu sebenarnya ada peruntukan yang khusus dan benda itu termasuk juga dalam 230 juta itulah disalurkan ke sekolah-sekolah sukan terutamanya untuk kekal mereka prestasi mereka di tahap yang baik lah. Dan sebenarnya kita boleh reflect usaha ini sudah pun mendapatkan hasil. Kalau kita tengok kita punya SUKMA baru-baru ini, kita ada banyak atlet yang pecahkan rekod kebangsaan. Betul. Jadi ini semua adalah daripada usaha kerajaan mencongkil bakat dan program-program sukan yang diperkenalkan di peringkat MSSD. Dan mereka ini akan kita sambut.
di program podium dan seterusnya yang paling tinggi adalah road to goal, iaitu di Olimpik lah. Olimpik. Okey doktor, selepas kita berbicara berkenaan dengan atlet, kehidupan atlet selepas mereka bersara, terutamanya atlet-atlet senior. Apa pendapat doktor? Perlu tak peruntukan diberikan untuk mereka? Kerana sepanjang perbincangan kita menyentuh tentang atlet yang sedia ada. Untuk mereka bagaimana doktor? Untuk atlet senior dan juga yang telah pun bersara. Ya, untuk atlet yang bersara ini ada program khususlah untuk kerjaya, untuk kita, maksudnya mereka tidak habis di situ saja. Kebanyakan mereka akan diberikan laluan khusus ke universiti-universiti tempatan untuk mereka ada tambah nilai lah dalam karier mereka, bukan saja sukan tapi juga dalam akademi. Itu ada. Contohnya di Universiti Melaya kita ada laluan khusus untuk atlet kebangsaan masuk dalam Universiti Melaya, dan kita tidak tengok 100% kepada akademik tetapi juga prestasi sukan mereka lah, untuk dia ada kejaya bila mereka tidak lagi terlibat dengan sukan. Untuk yang ini kerajaan juga memperuntukkan 6.2 juta peruntukan kepada Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan. Jadi ini bagi menampung keperluan perubatan dan peralatan sokongan kepada mereka yang memerlukan. Jadi bagaimana pelaksanaannya itu, selepas ini baru kita nak bedah lagi, kita nak susun strateginya bagaimana. 230 juta keseluruhannya. Terima kasih. Itu kena panggil session lain. Sebab tu saya suka bila doktor datang penganalisis sukan. Lain topinya. Itulah. Kita bebas sikit. Baik, terima kasih Dr. Baik. Terima kasih Syafiqah Ridwan. Dan selepas ini Syafiqah akan bersama dengan anda. Topik selepas ini menarik ni, Scream Fest. Okey, di Lost World of Tambun. Kita berehat seketika. Kementerian Dalam Negeri menerima 19.5 bilion ringgit. Lebih 2.12 bilion ringgit diperuntukkan khusus untuk PDRM dan agensi beruniform bagi menjamin keselamatan dalam negeri melalui usaha bersepadu, mempanteras jenayah dan mengekang anasir permusuhan yang memecah belah rakyat. Tahun depan, pendidikan berkaitan AI akan diperluas ke semua universiti penyelidikan dengan peruntukan 50 juta ringgit. Universiti Melaya menumpukan AI bidang perubatan bagi menangkis tantangan penyakit maut seperti kanser. Universiti Putra Malaysia menubuhkan Pusat Teknologi dan Pengurusan Kriptologi Malaysia dengan kerjasama NAXA bagi menyusul AI berkomputeran kuantum sebagai persiapan mendepani ancaman keselamatan cyber serba rumit. Ini satu kebanggaan kita kerana mereka telah dianggap di antara yang teratas 10 institusi pendidikan universiti terbaik di dunia dalam bidang ini. Sebab itu kita bagi perhatian khusus. Universiti Sains Malaysia menerusi AI semiconductor, hub semiconductor dunia, terutama dengan Intel dan Infineon. UKM meneruju AI alih bahasa supaya mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Ya, seperti mana kami janjikan tadi, ada sesuatu yang menyeramkan untuk anda. Macam tu, Scream Fest 3 Sunway Lost World of Tambun. Sudah pun bermula sebenarnya daripada 4 Oktober hingga 31 Oktober ini. Ini bersempena dengan acara Halloween. Jadi untuk memperincikan lagi mengenai Scream Fest 3 ini, saya bersama dengan Pengurus Besar Kanan Taman Tema Sunway, Nurul Nuzairi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar hari ini? Baik. Pagi-pagi lagi kita menjadi Scream Fest 3. Okey, apa kelainan yang dibawakan kali ini untuk Scream Fest 3? Okey, kelainan yang dibawakan pada tahun ini adalah kita ambil konsep bila kita dekat sekolah balik. Kita bawa balik memori itu. Kenapa setiap sekolah ni ada je cerita tu? Betul. Lagi kat asrama, toilet. Asrama itulah, toilet itulah. Okey. So sebab itu kita bawakan konsep Scream Fest ni untuk mengimbas kembali
pengalaman ataupun memori kita di zaman sekolah. Okey, sebab apa tahun ni Screenfest 3 ni kita bawa 8 attraction yang baru. Wah. Okey, yang pertama adalah Ponteng Express. Ponteng. So masa tak pergi sekolah tu ke mana dia pergi tau. Okey, lepas tu kita ada The Night Mystery. The Night Mystery ni dia punya penceritaan tu macam nak pergi sekolah pagi-pagi. Gelap. Suram-suram. Okey, kemudian yang ketiga ni adalah Gua di Merit. Okey. Gua di Merit ni penceritaan dia sebab apa pergi ambil report card. Memang menyeramkan kalau pergi ambil report card. Itu paling seram. Itu paling seram. Okey, kemudian kita ada juga rombongan ngeri bila kita pergi dengan kawan-kawan, have fun. Kemudian satu benda yang menyeramkan. Kemudian kita ada blok histeria. Okey, blok histeria ni dia merangkumi keseluruhan sekolah. Daripada kantin, datang ke sekolah. Kemudian kita juga ada alam mistik. Okey, dan yang paling favourite saya, kesukaan saya adalah jamban puaka. Jamban? Wah, ni yang tandas tadi. Ini memang macam cerita kalau kat asrama. Yang cakap kata takut nak pergi tandas apa semua, kita memang buat satu tandas yang betul-betul ngeri. Okey, ada yang pergi saja tak boleh masuk. Okey, so itu adalah salah satu yang baru. Kemudian of course yang ke-8, attraction yang ke-8 adalah kita punya main stage. Maksudnya ada persembahan. Macam yang semua tahu, kita punya persembahan api di Lost World tu sangat popular. Dan kita ada elemen yang baru di dalam Screenfest. So kita buat persembahan yang... Jadi itu yang menariknya. Kalau kita boleh tengok tadi di paparan kaca TV yang kami saksikan kepada anda tadi, boleh tengok baju sekolahnya. Suasananya memang seram lah. Terutama yang ambil report card tu yang paling seram bagi saya. Tapi itulah, macam saya ni memang lemah semangat, lemah jantung. Jadi bagaimana sebenarnya nak mengimbangkan tu antara kita nak seronok tapi kena ada kejutan tu juga? Kalau zaman sekolah dulu nak imbangkan perasaan takut tu kita ajak kawan kan. Betul. So samalah juga. Okey, so untuk datang Screenfest ni kita kena datang bersama keluarga, bersama kawan-kawan. So kita punya tahap ketakutan tu akan kurang sikit. So macam semua orang tahu, Lost World of Tambun ni adalah taman tema untuk sekeluarga. So maksudnya boleh bawa anak. Bila bawa anak tu, cerita-cerita ni akan keluar. Anak ni akan cerita sekolah dia macam ni pula. Dan kita pun akan share. Sebab apa, setiap orang masa zaman sekolah ni sentiasa ada cerita menakutkan di sekolah. Padahal malas nak pergi sekolah. Tapi cerita yang menakutkan tu dibawa balik. Sebab apa? Itu yang kita bawa konsep tu supaya semua orang boleh explain balik, boleh cerita balik pengalaman setiap seorang. Jadi ni tak ada had umur, tiba-tiba muncul pula kat belakang kerja. Tak ada had umur ni. Tak ada had umur. Yang penting tengoklah kesihatan jantung masing-masing macam mana. Tapi pun saya rasa sebab bila kita dah selalu pergi untuk Halloween di Sarway ni, dia taklah terkejut macam mana. Tapi yang penting dia seronok. Yang penting kena bawa kawan-kawan, pegang tangan sama-sama. Begitu. Okey, ini penganjuran kali ketiga dah. Kali ketiga. Sebelum ini bagaimana sambutannya dan juga apa feedback yang diberikan? Okey, sambutan dia agak menggalakkan sebab apa, seperti semua sedia maklum, Ipoh ni di mana Lost World of Tambun ni adalah satu destinasi hujung minggu. Ya. Okey, so sebab tu Screenfest pun kita buat pada malam Jumaat, Sabtu dan Ahad. So 3 malam pada hujung minggu. Sebab apa, kita nak menarik lebih ramai pelancong datang ke Ipoh ataupun ke negeri Perak secara khususnya, ataupun yang dalam highway tu bila kadang-kadang trafik tu terlampau sibuk, dia boleh okeylah kita berhenti dekat Ipoh untuk have fun, lepas tu continue kita punya journey kepada mana destinasi yang kita nak pergi. So sambutan amat menggalakkan dan kita harap Screenfest ni akan 3 sekarang dan akan berlangsung ke tahun-tahun yang akan depan. Ni kalau di belakang Cik Nurul, inilah dia antara yang anda bakal lihat dan juga saksikan di Lost World of Tambun itu. Okey, tak lama lagi nak Deepavali Bali pula. Betul. Okey, untuk Deepavali Bali, apa antara aktiviti-aktiviti yang menarik disajikan? Okey, so Deepavali ni pada 31 Oktober, kemudian hari yang sama tu adalah hari terakhir untuk Screenfest. Kemudian kita akan ada celebration untuk Deepavali pada 1
dan 2 November. Di mana sepanjang hari itu kita ada promosi makanan, ada persembahan kebudayaan, kita nak bawa balik pada ke dalam theme park supaya yang datang tu tak semestinya enjoy theme park, dia ada juga untuk tengok persembahan kebudayaan kaum India di Malaysia. Dan yang pengakhir, of course, tiap-tiap hari ini bila penutup theme park ni adalah yang paling penting, di mana kita akan buat persembahan flaming percussion sempena Deepavali yang lain daripada yang lain. Macam Screen Fest pun kita buat lain daripada yang lain. Dan flaming percussion ni bila Deepavali ni kita buat lain dan lain. Dan untuk pertama kalinya tahun ni kita akan menutupkan dengan persembahan bunga api. Sebab apa kita nak di Lost World of Tambun ataupun di Sunway Theme Park, di kedua-dua theme park, kita nak celebratekan keempat-empat perayaan di Malaysia. So kalau di Sunway Lagoon tu kita dah start. So tahun ni kita akan start dengan Deepavali dan kesemua 4 perayaan. So akan ada persembahan bunga api di Lost World of Tambun pada 1 dan 2 hari bulan November. Oh, menarik. Jadi mungkin boleh kongsikan pukul berapa dan juga bagaimana dari segi tiketnya. Itu yang paling penting tu. Tiket ni paling senang, kita ada macam-macam package. So kalau kata masuk ke website kita ataupun semua kita punya partners, maksudnya itu paling senang. Sebab apa, kat mana nak duduk, hotel, package mana yang terbaik. Sebab apa, kita ada banyak promosi dekat situ. Masa dia, kalau penutup tu malam, kita akan dia ada sedikit penukaran masa. Sebab apa, flaming percussion ni akan berlaku pada pukul 10 dan selepas itulah persembahan bunga api. So nak tahu persembahan bunga api mana, kena ada dekat sana. Kena ada, dan jangan lupa beli tiket untuk seisi keluarga. Okey, tadi kita dah bincangkan ada pelbagai kelainan yang dibawakan. Mungkin kita boleh pergi satu persatu, apa keunikan setiap satu attraction ini? Okey, tadi saya ada cakap sikit pasal keunikan setiap satu attraction daripada Ponteng Express. Ponteng. Kenapa bila Ponteng Express ni kita cakap bila kadang saya pun zaman sekolah dulu ada juga Ponteng ni. Sebenarnya kadang-kadang Ponteng tu tak best pun. Okey, kadang-kadang ada yang best, ada yang tak best. So dekat situ kita nak ada pengajaran dekat situ. Maksudnya tak semestinya kita Ponteng sekolah ni best. Okey, kemudian macam saya cakap tadi, bila kita pergi kepada Blok Histeria. Blok Histeria ni di Screen Fest ni dia ada je cerita dekat sekolah ni, semua part sekolah ni, itu berhantu, ni berhantu. So bila dekat, tapi yang paling ngerinya, paling menakutkannya dekat Blok Histeria ni adalah kantin. Kantin sekolah yang ada dalam Blok Histeria tu. Sebab apa, kita ada penambahan beberapa elemen yang menggunakan kita punya haiwan. So kita ada masukkan dekat situ. So kenapa? Sebab sekolah ni adalah satu tempat yang kita menimba ilmu. So semua ilmu kita, apa yang kita ada sekarang, kita bermula di sekolah dulu. So sama ada kita suka haiwan, so ada dekat sana. Kemudiannya of course Alam Mistik ni adalah salah satu taman yang very mystical. Okey, yang maksudnya kalau kita nak bawa anak pun, itu adalah salah satu yang mana paling takut pun. Kalau Alam Mistik tu for sure okey. Alam Mistik okey. Alam Mistik tu kalau kata masuk takut juga. Saya kira dah, alamak, yang tu yang paling susah lah. Kalau kata yang tu pun mengerikan, kira dia punya tahap ketakutan tu dah terlampau tinggi lah. Saya lah tu. Kemudian of course kita ada hari sukan dekat kita punya main stage tu. So kita nak ada interaction. Kan, sebab apa, Ipoh ni famous dia hoki. Okey, so kita ada game hoki dekat situ dengan basketball. Sebab apa, Ipoh ni selalunya kaum Cina lebih banyak. So maksudnya basketball lebih popular. So kita ada hoki dan basketball, dan ada juga padang larian yang boleh lawan dengan hantu-hantu ni berlari. Okey, saya boleh bayangkan macam mana. Okey, jadi itu antara yang bakal anda saksikan sekiranya anda ke sini untuk The School of Horror. Mungkin sekali lagi boleh wawarkan bagaimana untuk mendapatkan tiket dan juga sampai bila sebenarnya. Okey, so kita School of Horror Screen Fest 3 ni berlangsung daripada 4 Oktober. Kemudian dia setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad. Maksudnya malam ni, malam esok dan juga 30 dan 31 Oktober. So maksudnya kita ada 4 malam lagi. So yang mana plan untuk long weekend untuk Deepavali tu, kalau kata rasa okeylah,
jalan plus highway itu dah terlampau sibuk, boleh turun ataupun berhenti di Ipoh ataupun di Tambun untuk bermalam ataupun untuk take a break, untuk really have fun. Betul. Take a break 4 jam dulu, okey. Kemudian boleh melangsungkan perjalanan tu ke destinasi. Sebab apa? Kenapa saya cakap macam tu? Sebab beberapa tahun lepas, sebelum saya bekerja di Lost World of Tambun ni, saya balik daripada Penang nak ke KL, jalan tu jam, lepas tu saya kena berhenti juga. So inilah destinasi saya. So sebelum saya kerja kat Lost World ni, itu dah berlaku. So itu sebab tu pengalaman saya tu saya bawa balik bila saya bekerja di Lost World, dan inilah saya nak terangkan pada semua yang berada di Plus Highway. Ya, jadi kepada anda jangan lupa untuk pergi ke Lost World, Sunway Lost World of Tambun bersama dengan Scream Fest 3 ini. Terima kasih banyak-banyak Pengurus Besar Kanan Taman Tema Sunway, Encik Nurul Nuzairi, kerana studi bersama dengan kami hari ini. Saya kalau boleh saya nak pergi jugalah, saya walaupun seram-seram sejuk ni. Okey, seterusnya rancang juga perjalanan anda hari ini dengan mengetahui bagaimana sebenarnya ramalan kaji cuaca. Jadi terus sahaja bersama dengan pegawai Met Malaysia, silakan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada status terkini berkaitan ribut tropika kuat Tami yang kini masih lagi berada di kawasan Timur Laut Bandar Denang di Vietnam. Kelajuan angin di sekitar pusat sistem ketika ini adalah sekitar 93 km per jam. Kewujudan sistem ini telah menyebabkan kelajuan angin dan ketinggian ombak sedikit meningkat, terutamanya di sekitar perkapalan Laut Cina Selatan, termasuklah pembentukan garis badai terutamanya di sekitar pedalaman utara dan pantai timur Semenanjung menjelang lewat petang nanti. Oleh itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut berguna peringkat pertama melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna kuning berkenaan. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga 27 Oktober nanti. Oleh itu, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada pagi ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan kawasan di sekitar Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Manakala bagi lain-lain kawasan di Semenanjung Malaysia, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Manakala di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini terdapat pembentukan garis badai yang membawa hujan lebat kini sedang berlaku di sekitar pesisir pantai Sabah dan juga Sarawak, yang mana dijangka keadaan ini akan membadai ke kawasan Kudat, Pantai Barat dan juga Labuan dalam sedikit masa lagi. Oleh itu, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar sentiasa waspada dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Baiklah, pada sebelah petang pula Met Malaysia menjangkakan hujan lebat dan angin kencang masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian pedalaman dan pantai timur Semenanjung, termasuklah di sekitar bahagian Kudat, Sandakan dan juga Tawau di Sabah. Keadaan hujan yang berlaku pada sebelah petang nanti dijangka boleh berlanjutan sehingga ke sebelah malam. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada pagi ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
sederhana dalam ucapannya tetapi hebat dalam tindakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dunia. Salam kasih sayang, salam kasih cinta untuk semua. Waktu sekarang saudara tepat pukul 6.09 pagi. Dan seketika tadi 6.01 pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 7.01 pagi. Terima kasih Azlan Omar yang telah pun menemani saudara menerusi ruangan Harmoni Klasik 6 jam yang lalu, dan 4 jam berikut ini saudara bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Untuk hari ini pertemuan kita saudara 2 Ogos 2024 bersamaan 27 Muharram 1400. Itu dia finalis bagi kategori penyampai radio wanita terbaik untuk anugerah Seri Angkasa 2024. Cantik di mata, cantik di hati. Suaranya sedap didengar. Kita kenalkan sekali lagi bersama dengan kita Anisma Azwati Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih SPM yang jemput untuk pagi ini. DJ calon kategori DJ terbaik untuk penyampai radio wanita terbaik, insya-Allah. Hebat. Memang sebelum ini memang berada dalam konti slot pagi ataupun bermula daripada mana, Anisma? Saya bermula dari Radio 1. Pernah dengar Radio 1 tak? Pernah? Selama itu. Wow. Janganlah, tapi masih muda lah. Senior. Selama itu ya. Radio 1, kemudian dah ditukar jadi Nasional FM, Klasik Nasional. Lepas tu yang klasik tu daripada Rima, tapi saya tak ada kat Rima masa tu. Kemudian menjadi Klasik FM, Klasik Nasional. Berpisah jadi Radio Klasik dan Nasional FM, jadi ada 2 radio. Saya berada di Radio Klasik. Saya juga pernahlah ke KLFM sekejap dan kembali ke Radio Klasik. Nampak dia punya perjalanan kejaya itu daripada radio yang kita belum lagi kita dengar. Radio 1. Tahu sejarahnya tapi kita tak pernah dengar. Kita tak pernah dengar. Memang begitu lama lah. Sebab itulah melayakkan untuk tercalon dalam kategori ini. Ya, untuk menjadi seorang penyampai radio itu bukan mudah kerana lantunan suara, emosi itu perlu dipahamikan secara orang tak nampak, secara tak nampak. Jadi bagaimana untuk kita memahami kejaya sebagai seorang penyampai radio ini? Baik, pertama sekali kita kena ada minat. Ikhlas dalam kita nak buat kerja tu. Dan kalau RTM ni dia menitik beratkan pasal suara. Jadi bila di radio tu suara itu adalah suara yang boleh menarik orang. Maksudnya suara itu adalah suara yang tersenyum. Dia bukan sebab kita tersenyum tau. Dia sebab suara itu dia ada aura. Dia ada karakter suara tu. Jadi bila orang dengar, orang nak dengar lagi. Kadang-kadang orang bukan nak dengar kita bercakap apa pun. Orang nak dengar suara tu je. Jadi macam mana kita nak projek suara kita tu. Macam mana kita nak lontarkan dia. Macam mana kita nak keluarkan suara tu betul. Bulat, cantik, jelas macam tu. Dan yang kedua, penguasaan bahasa. Kita kena banyak perbendaharaan kata supaya kita tak menggunakan perkataan yang sama setiap masa. Maksudnya katalah angin. Macam-macam perkataan angin ada. Angin, pawana, semilir, bayu. Nampak? 4 perkataan dah kita belajar hari ni. Angin, pawana, semilir. Okey. Untuk mengendalikan slot pagi sekarang, Anisma berada slot pagi. Saya antara boleh katakan sebagai peminat lah. Peminat radio Klasik. Saya nampak muka radio buka pagi pukul 6 pagi saya buka radio. Stesen pertama adalah Radio Klasik. Susunan bahasanya, pantunnya dengan lagunya. Setiap slot tu dia berbeza lagunya. Tapi untuk mengalunkan dia dan juga mengadunkan ia menjadi satu jalan cerita sepanjang 4 jam, itu memerlukan kreativiti seorang penyampai. Bagaimana Anisma melengkapkan kreativiti dan juga cerita setiap pagi ketika Anisma bertugas itu? Kami memulakan sebelum tugas sekurang-kurangnya 3 hari playlist ataupun senarai lagu tu dah siap. Jadi semasa kita masukkan lagu, kita dah tahu dah kita nak cakap apa.
lagu ni nanti nak cakap apa? Okey, lagu ni nak cakap apa? So kita susun rentetan lagu dan kita pun ada hot clock. Dalam hot clock tu kita ada lagu-lagu 60-an, 70-an, 80-an. Dan kalau pagi dia banyaklah lagu, genre lagu dia. So kalau tu kita susun cantik-cantik. So nanti bila on air, bila lagu tu keluar, kita dah tahu kita nak cakap apa. Kita nak cari info pasal penyanyi ke, pasal komposer dia ke, ataupun sejarah lagu tu ke, ataupun kita jentik hati pendengar. Waktu lagu ini disiarkan pada tahun 1985, saudara berada di mana? Sikit je. Nanti diorang akan, pendengar-pendengar semua akan masuk WhatsApp, masuk dekat Facebook. Nanti kita bacalah kenangan-kenangan itu. Kita tak perlu bagi banyak, orang tak dapat banyak. Orang dapat sikit. Kita bagi sikit, orang dapat semua. Dia macam tu. Wow. Dia dengar. Dia tak banyak, dia boom. Jadi sepanjang kerjaya bergelar penyampai radio ini, apa di antara momen atau pengalaman-pengalaman terindah sendiri? Sebenarnya bagi saya semuanya indah. Dia penyampai ni dia kalau dengar dekat radio, bibir mesra jiwa parah. Dia tetap akan mesra, dia tetap akan dengan izin sweet je. Kan? Dia kedengaran di udara tu dia macam tak ada masalah. Jadi kita perlu menjadi gembira kepada orang, tapi sebelum itu kita kena gembira selalu. Dan selalu senior-senior saya masuk pintu pagar RTM tu, sangkutlah masalah dekat situ. Jangan bawa masuk. Jauh tu. Ya. Jauh pintu pagar RTM. Ya, jauh. Supaya kita dapat melupakannya. Depan pintu konti tu je masalah yang diletakkan. Itulah macam tadi kata kan. Suara tu aset. Tapi kita kena faham ialah dengan keadaan cuaca, kesihatan yang tidak menentu, kita pula faktor-faktor umur lagi. Jadi bagaimana? Faktor umur. Jauh sikit. Jiwa sentiasa muda. Jiwa muda. Bagaimana penjagaan? Sebenarnya saya tak ada penjagaan khusus. Cuma saya biasanya ais pun minum suka. Oh, okey. Alhamdulillah saya tak banyak kerenah lah dengan suara saya sebabnya. Okey, Ridwan. Kita tengok dulu kategori penyampai radio wanita terbaik, calon-calonnya. Ini daripada Johor FM Syuhada Balkis, ada juga Radio Klasik Anisma Azwati, juga daripada Trax FM Elspert Dines, lepas tu ada daripada Asyik FM dan juga Salam FM Sofia Abdullah dan juga Nur Zalina dari Best FM. Jadi ini 5 calon untuk kategori ini. Daripada kita cakap terbaik itu, ini kita tanya untuk pengalaman, bukan pengalaman, pandangan sendiri. Bagaimana kita nak takrifkan terbaik itu? Susah tu. Kita tak boleh nak menilai diri kita sendiri. Tetapi kita sentiasa memberikan yang terbaik. Kita berikan 200% supaya yang dapat 100%. Kalau kita hanya beri 100%, orang hanya dapat separuh daripada itu. Jadi kita beri lebih supaya orang akan dapat lebih. Pengalaman mengendalikan pendengar, kerana pendengar bagi radio klasik ini bersifat sangat terjurus kepada satu kelompok pendengar. Dan mereka ini kadang-kadang orang yang sama yang hantar WhatsApp, yang komen di Facebook, yang di TikTok. Bagaimana mengendalikan mereka dan ketika berada di studio maupun kalau ada acara-acara di luar? Ya, pendengar-pendengar radio klasik. Saya bukan studio, konti. Ya, di konti. Pendengar-pendengar radio klasik sangat sporting. Pendengar radio klasik sangat membantu. Kalau ada apa-apa acara, mereka akan ada. Mereka akan sentiasa ada. Kalau tak ada pun di media-media sosial, memang sangat aktif dan mereka sangat menyayangi kami. Menghargai. Dan begitulah juga kami sentiasa menghargai pendengar-pendengar, peminat-peminat, penyokong-penyokong radio klasik. Kami ada kerabat klasik, kerabat radio klasik. Panggil kerabat tu supaya dia lebih akrab. Itulah dia RTM, teman setia anda. Bukan sahaja radio klasik, seperti juga kami Selamat Pagi Malaysia mempunyai peminat dan juga pengikut. Betul. Hari-hari akan ucapkan selamat pagi, assalamualaikum, khususnya di Facebook Selamat Pagi kita kan. Hari-hari itu tanpa jemu, tanpa lelah. Jadi, terima kasih kita ucapkan kepada semua peminat dan juga pengikut setia RTM khususnya. Okey, kalau diberi peluang selepas ini secara mengendalikan segmen pagi, apa lagi yang mahu dicuba sepanjang 24 jam radio klasik bersiaran? Sebenarnya saya sendiri bermula pada pukul 3 pagi.
Ketika itu di Radio 1. Di Radio 1. Di Radio Klasik juga dulu pernah. 3 pagi sehinggalah akhirnya saya ada di tempat saya sekarang. Pukul 6 pagi. Jadi saya rasa mungkin lepas 6 pagi mungkin saya terus keluar daripada situ ataupun keluar daripada segmen-segmen semua tu. Sebab saya rasa saya dah cuba semua. Dalam masa yang hadir mungkin ada sedikit ucapan. Berikan, silakan. Baik. Alhamdulillah atas pencalonan ini. Terima kasih kepada pengurusan Radio Klasik, pengurusan radio, RTM juga khususnya. Keluarga yang tersayang semua, terima kasih Alhamdulillah kerana memberi sokongan. Dan yang paling utama, yang paling penting, yang paling tinggi kasih sayang, penghargaan kepada peminat-peminat, pendengar-pendengar tegar, juga penyokong-penyokong Radio Klasik semua. Tanpa saudara semua, takkanlah saya berada pada prestasi yang terbaik pada hari ini. Okey. Mungkin boleh tutup sedikit gaya radio. Gaya radio. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengarkan Radio Klasik di mana-mana saja saudara berada. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Salam manis, hormat selalu daripada saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Boleh? Wow, cantik di mata, cantik di hati. Terima kasih Ridwan. Terima kasih Syafika. Semoga kemenangan berpihak kepada anda untuk calon kategori penyampai radio wanita terbaik Anugerah Suri Angkasa 2024. Terima kasih. Baiklah, kita ke bingkisan seterusnya. Ini bingkisan dari negeri Pahang di Pulau Tioman berkaitan dengan Ocean Harmony 2024. Jom kita saksikan. Selamat pagi Malaysia. Ada satu diver ni, dia accident waktu dia surfing. Kaki dia kena makan dengan jerung. And dia atasi dia punya ketakutan dengan pergi menyelam dan tangkap gambar jerung. Daripada situ dia cakap okey, dia boleh atasi dia punya ketakutan, dia punya trauma jerung, and dia boleh facing the shark. And why not me? Tragedi 28 Disember 2021 mengubah hidup Nur Nabilah Muhammad Azhar Bella. Latihan menyelam bertukar tragedi apabila beliau parah akibat terkena kipas bot. Sukan menyelam yang dahulunya hampir meragut nyawa Bella kini menjadi bukti kekuatan anak muda ini. Bagi Bella, menyelam scuba bukan hobi. Bukan sekadar hobi. Dia lebih kepada Bella punya passion. Bagi orang lain, hobi boleh bertukar. Itulah. Tapi bagi Bella, benda dia tak boleh bertukar sebab dia dah sebati dalam jiwa Bella. Enggan berputus asa, Bella membuktikan tiada yang mustahil apabila menyertai program selaman dan pembersihan dasar laut menerusi inisiatif Ocean Harmony 2024. Program anjuran RHB Islamic Bank ini bertujuan mengawal populasi tapak Sulaiman Mahkota Berduri atau COT yang menjadi spesies pengancam terumbu karang di Pulau Tioman, Pahang. So selain daripada terapi secara konvensional, kita masukkan elemen-elemen rekreasi dalam terapi sebab kita nak pesakit-pesakit kita ni menjalankan pemulihan dalam masa jangka yang panjang. Dan kita mula-mula cuak lah macam mana pesakit-pesakit kita yang kurang upaya ni boleh menyelam di dasar laut. Dan 2 tahun yang lalu kami juga sangat bertuah kerana ditemukan dengan RHB Islamic yang melalui program Ocean Harmony mereka mahu extend to beyond the conventional program. Mereka juga diberi taklimat tentang apa misi kita untuk menghapuskan tapak Sulaiman Crown of Thorns, dan juga mereka berpeluang untuk melihat secara langsung macam mana rupa Crown of Thorns tu, dan juga macam mana proses untuk kita membunuh tapak Sulaiman tu yang dikirakan sebagai spesies yang berbahaya. Dia juga mengancam terumbu karang di Malaysia. Selain Bella, program turut disertai
Nur Aisyah Arsyad, seorang atlet paralimpik menembak kebangsaan yang juga penyelam OKU. Before this, pulau yang saya pergi adalah dekat perhentian. Saya tak pernah tahu benda ni dia mengganggu tumbuhan karang yang lain. Jadi bila saya buat, tapi tak banyaklah. Alhamdulillah dapat 4 biji tu saya rasa puas hatilah. Sebab tahu keburukan dia. So dekat Tioman ni dia punya karang dia memang sangat cantik. Saya rasa kita kena buat lebih crop supaya dapat jaga tumbuhan karang yang lain. Kehadiran mereka menyuntik inspirasi luar biasa sekaligus membuktikan keterbatasan fizikal bukan penghalang untuk berjuang demi kelestarian alam sekitar. Baik, tiada apa yang dapat menghalang anda untuk meneruskan apa jua minat yang anda ingin lakukan. Dan ini juga penting kerana dapat menggalakkan perkembangan kemahiran, meningkatkan keyakinan diri dan membina rangkaian sosial yang berkongsi minat yang sama sekaligus memperkayakan pengalaman hidup seseorang. Aiman Awazmin, RTM. Kak Aisyah, Bella, okey semalam diving? Best Best. Okey, kita nak memperkenalkan kepada anda 3 tilam keluaran daripada Herbal Fame. Hari ini bersama dengan saya pastinya jurucakapnya Zaitun Khalid. Saya kenalkan di sebelah saya, selesanya duduk Zai. Memanglah semestinya selesa sebab tilam yang kita bawakan kepada penonton dekat rumah ni hari ni memang ada promosi. Jadi kepada anda, hari ini kita nak berikan beli 1 percuma 1 tilam lama tukar baru. Wah. Tapi sebelum tu, ambil dulu nombor telefon kami sebab hari ini kita berikan unit yang sangat-sangat terhad. Siapa cepat dia dapat. Anda boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV 019-4144-288. Okey, Zai tak nak buang masa sebab hari ini kita ada 3 jenis tilam yang kita bawakan kepada anda. Kenapa anda perlu dapatkan? Okey, biasanya dekat luar kalau orang nak beli tilam spring ni orang takut. Tapi jangan risau. Apa yang kami bawakan kepada anda, tilam yang pertama ni adalah tilam 10 inci. Kita datangkan dengan bonus spring yang kita berikan kepada anda 360 unit. Jadi dia tahan lasak, lebih lagi selesa. Jadi membuatkan anda tu tidur tu jadi lebih orang kata lena lah. Sebab kita nak rehat yang cukup kan. Yang ini dekat luar kalau kita jual harganya adalah RM1,500. Tetapi untuk penonton Selamat Pagi Malaysia, kita berikan dengan harga promosi, lupakan RM1,500. Kita berikan harga RM799. Beli sekarang, percuma lagi dapat 1 unit katil kelamin divan ni. Dan kita berikan kepada anda penghantaran percuma ke seluruh semenanjung Malaysia. Dan yang paling penting sekali, kan barang sampai baru bayar pun ada juga. Kita berikan sekali. Dah COD dapat juga? Boleh. Anda COD pun kami berikan juga. Anda nak apa tadi kita berikan kan. Kita bagi tilam, bagi lagi katil kepada anda. Itu yang pertama. Kedua, sesuailah untuk siapa-siapa yang selalu sangat mengadu sakit belakang, sakit sendi, tidur tak selesa, bergerak sana sini, mengganggu pasangan kan. Kita bawakan kepada anda, yang ini adalah tilam yang diperbuat daripada foam, compress foam yang di mana berketebalan 8 inci yang kita berikan dan semestinya zero motion transfer. Maksudnya ini adalah teknologi yang kita bawakan semestinya tak akan mengganggu pasangan kita dekat sebelah. Itu penting. Itu penting. Okey. Dan yang paling penting sekali harga dia tu. Yang ini pun sama juga kakak-kakak nak beli dekat luar, kalau beli dekat kita punya bilik pameran sekalipun harganya adalah RM1,000 lebih. Kepada anda kita berikan dengan harga serendah RM999.
anda akan dapat lagi percuma lagi 1 unit katil kelamin divan ni kita berikan kepada anda. Boleh pilih warna Jadi tak perlu risau, boleh matching-matching dengan bilik kita. Kita berikan penghantaran percuma ke seluruh semenanjung Malaysia. Barang sampai baru bahaya pun masih lagi dapat lagi hadiah percuma ni. Tak lama lagi kita nak bercuti lama. Minggu depan. Sekarang dah sibuk buat persiapan kan? Semua nak berkumpul keluarga. Inilah waktu yang terbaik untuk anda dapatkan. Tak cukup dengan tu. Yang ini adalah untuk mereka yang ada bajet lebih. Anda wajib beli. Kena beli. Yang Zai dengan Syafiqah duduk sekarang. Yang selesa. Yang selesa. Daripada tadi dia sebut selesa. Selesa. Tak nak bangun dah. Ya, betul. Yang ini adalah satu lagi jenis tilam yang di mana kita buat kajian demi kajian bertahun-tahun. Kan sampailah kita jumpa satu inovasi yang kita buat bukan sahaja daripada compress foam tetapi kita taburkan dengan herba-herba. Ni ada herba ni. Ada herba-herba dia. Kalau kita tengok betul-betul daripada atas, ini kita buat daripada tenunan benang yang halus. Jadi dia memberikan keselesaan kepada anda. Sebab tu bila kita bila kita baring tu, bila kita duduk pun kita boleh rasa keempukan dia kan? Disebabkan ini dia. Dan juga apa yang paling penting kita berikan kepada anda, herba-herba yang kita letakkan dalam tilam ni, dia tidak mengganggu pun. Betul. Dia tak ada pun macam bau-bau herba yang mengganggu tidur kita. Tidak. Semestinya dia akan memberikan keselesaan dan kita nak manfaat herba tersebut. Kakak dekat luar ni saya boleh bagi tahu kalau ada herba-herba ni pergilah dekat mana-mana sekali memang takkan jumpa. Betul. Hanya daripada Herba Fame saja yang kita bawakan kepada anda disebabkan yang ini Ayurvedic. Ini merupakan salah satu traditional herba yang digunakan di India, sangat popular iaitu Ayurveda, di mana kita letakkan dekat sini teknologi yang kita bawakan dan harganya tak payahlah nak tengok harga-harga kat luar tu sebab dengan anda kita berikan harga serendah RM1,499. Anda akan dapat 1 unit katil, 1 unit tilam, dan yang paling penting sekali katil divan yang kita berikan kepada anda ni bukan diperbuat daripada PVC Ini diperbuat daripada, nampak tak dia punya silky velvet. Jadi dia punya tekstur tu lebih matte. Daripada jauh kita dah nampak dah sangat-sangat eksklusif. Kat belakang rasa saya ni mewah. Rasa mewah daripada jauh ni kita dah boleh nampak dah ini yang kita berikan. Macam mana rasa dia? Ini ini selalunya mahal ni. Mahal. Dekat luar kalau nak beri dekat RM800 ya. Kita berikan kepada anda secara percuma. Ingat, yang ada bajet lebih yang ini wajib beli ya. Kena beli. Hubungi kami sekarang 011-4144-288. Kalau anda tak tahu nak buat pilihan yang mana, jangan risau. Kita punya orang kata ni customer service kita menunggu-nunggu anda nak menjawab soalan tu. Ingat, ada 3 jenis tilam yang kita bawakan. Tilam yang pertama harganya adalah RM799. Yang ini ada spring yang kita letakkan bonal spring 360 unit. RM799 dapat lagi percuma katil. Ini dia katil divan yang kita berikan kepada anda. 10 inci. Yang kedua, kita bawakan tilam foam untuk anda. Tilam foam ni pun sama juga compress foam yang kita berikan berketebalan 8 inci dengan harganya RM999. Beli satu percuma satu, dapat juga katil divan kelamin. Dan juga yang ketiga kita bawakan kepada anda tilam Ayurvedic ni, di mana yang ini berketebalan 8 inci. Beli satu percuma satu juga. Jangan risau, katil divan tu anda boleh pilih dari segi orang kata warna apa yang anda nak. Kalau nak matching-matching kan, kadang-kadang kita perlukan sesuatu, suasana yang baru. Betul. Untuk kita dapatkan lagi mood yang baru, ini kita berikan kepada anda dengan harga serendah RM1,499. Jangan risau. Mana-mana kita ada tahu sebelum ni kita punya customer memang daripada Langkawi. Kita semuanya hantar percuma ke seluruh semenanjung Malaysia. Dan sekarang ni sangat-sangat beruntung sebab apa? Mereka yang membeli ni barang
orang sampai baru bayar pun kita masih lagi berikan katil kepada anda. Baru-baru ni Syafiqah, saya pergi kat masjid. Masjid mana-mana je lah kan. Ada kata, yang ini bukan yang tilam dekat SPM tu kan? Bagi Malaysia. Ya, ini dia. Kita bawakan kepada anda. Okey? Sebab itulah Zai kata tadi, hubungi kami sekarang 019-4144-288 dijamin. Tak rugi. Dia rugi macam ni tau. Dia rugi kalau kita tak membeli. Ya. Kita akan terfikir-fikir. Betul. Ini investment yang sangat berbaloi. Zai, kalau saya tengok kat sini ni TikTok pula ni. TikTok ni apa pula ni? Ada. Okey. Untuk pengetahuan anda, sekarang ni anda juga boleh pergi untuk kita punya TikTok. Okey, di mana dekat sana kita ada macam-macam lagi hadiah cabutan bertuah. Sebab tu Zai kata tadi, sekarang ni anda beli dulu, nanti kita punya customer service akan bagi tahu dengan lebih lanjut. Boleh follow sebab apa? Dekat situ ada macam-macam hadiah mingguan dan juga bulanan yang kita berikan. Pergi sahaja Fame Shopping HQ dan follow kami sekarang. Anda mungkin akan dapat lagi macam-macam hadiah semasa kita buat live. Ini dia TikTok kita. Jadi dekat situ lagi macam-macam lagi lah orang kata promosi yang ada kan. Cuma sekarang ini Zainab anda rebut peluang ini. Bila kita kata tentang harga-harga istimewa, semestinya kita bawakan unit yang sangat terhad. Jadi siapa cepat dia dapat. Kalau katalah anda nak sofa yang dekat sebelah Zai ni pun tak ada masalah. Sofa ni pun kita berikan harga RM399 sahaja. Jadi tunggu apa lagi? Hubungi kami sekarang 019-4144-288. Ya, jadi jangan lupa untuk dapatkan ketiga tilam keluaran daripada Herbal Fame. Ketiga-tiganya mempunyai kebaikan dan juga keunikan tersendiri. Marilah kita duduk balik yang sedapnya lah duduk dekat sini. Okey, terima kasih Zai kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Seterusnya kita nak berehat seketika, tapi saya nak duduk kat sini sebab apa? Lepas ni saya nak gusti tangan dengan atlet kita. Sebab tu kena duduk. Okey, jangan ke mana-mana, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan promosi hebat keluaran Herbal Fame. Jadi ada ketiga tilam ini. Kalau macam mana nak buat pembayaran, anda boleh lakukan pembayaran melalui Herbal Fame Bank Muamalat dengan nombor yang tertera di kaca TV anda. Okey, lakukan pembayaran segera sekarang juga. Nanti habis stok macam mana? Okey, saya sambil-sambil nak berlatih gusti tangan dengan Zai ni. Kita berehat seketika. Selepas ini akan bersama dengan seorang atlet wanita gusti tangan negara. Jangan ke mana-mana. Lagi dakwaan kononnya penjawat awam hilang pencen sebaik terima option Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA. Hantaran di media sosial dakwa, ramai yang terpedaya kerana dikaburi helah kenaikan gaji. Ada juga yang tolak option kerana percaya wajib kerja sehingga usia 65 tahun. Lebih parah, ada yang letak hukum kononnya haram terima kenaikan gaji kerana pemimpin negara pro-Amerika. Semakan pasukan Biar Betul mendapati perkara yang ditular mengarut. Perubahan skim perkhidmatan tiada kena-mengena dengan polisi luar negara. Ia sebaliknya diperkenal sebagai tambah baik skim sedia ada. Menerusi SSPA, status pencen penjawat awam sedia ada juga tak terjejas. Ia turut disahkan Jabatan Perkhidmatan Awam menerusi jawapan kepada siri soalan lazim. Turut dinyatakan pengekalan usia bersara. Usah perdaya kaki tangan kerajaan dengan sebar dakwah merapu. Bukan setakat boleh aniaya penjawat awam, penyebaran maklumat tak betul juga satu kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
Istiadat perkahwinan pengantin Putera Diraja Yang Amat Mulia Tengku Arif Bendahara, Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dengan Yang Mulia Tengku Natasha Putri binti Tengku Adnan diteruskan dengan istiadat berinai yang berlangsung malam tadi di Istana Abdul Aziz, Kuantan, Pahang. Beronakan warna biru menjadi tema pada malam tersebut dengan anggaran jumlah jemputan ada lebih kurang 450 orang tetamu beserta 130 tetamu khas berada di Balai Temenggung dan selebihnya menanti di ruangan yang dihias indah di laman istana. Istiadat ini dilangsungkan di atas peterana di Balai Temenggung dengan upacara dimulakan dengan pengantin perempuan Yang Mulia Tengku Natasha Putri binti Tengku Adnan dibawa masuk ke pesada pelaminan didahului dengan penganjur pengantin perempuan dan 2 orang pengapit pengantin perempuan. Bagi menyempurnakan istiadat berinai yang dihormat orang kaya Indra Pahlawan menghadap merafak sembah ke bawah duli pada kebaginda Tuanku untuk mempersilakan ke bawah duli pada kebaginda Tengku Ampuan Pahang bagi menyempurnakan majlis berinai. Disusuli dengan bonda kepada pengantin perempuan Datin Sri Utama Anggraini binti Sentiaki, Yang Amat Mulia Tengku Putri Sri Kemala, Yang Amat Mulia Tengku Besar Zabeda, Yang Amat Mulia Tengku Putri Sri Leila Manja, Yang Amat Mulia Tengku Putri Sri Bongso dan Yang Berbahagia Radin Ayu Laksmi Notokusumo. Setelah selesai majlis berinai pengantin perempuan diiring turun dari peterana dan kemudian dan penguara membawa masuk 16 sejawat tubuh dan 16 sejawat dian sebelum pengantin Putera Diraja Yang Amat Mulia Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah diiring masuk bagi menyempurnakan istiadat berinai oleh penganjur Yang Amat Mulia Tengku Panglima Raja, pembawa keris panjang dan 2 orang pengapit dan 4 pengiring. Berkenan menyempurnakan istiadat berinai ialah kebawah duli pada kebaginda Sultan Pahang dan disusuli kebawah duli pada Kemulia Tengku Mahkota Pahang, duli Yang Teramat Mulia Yang di-Pertuan Muda Terengganu, Yang Mulia Datuk Seri Utama Dr. Tengku Adnan bin Tengku Mansur, Yang Amat Mulia Tengku Panglima Raja, Yang Amat Mulia Tengku Panglima Perang dan Yang Amat Mulia Tengku Arif Temenggung. Istiadat berinai diakhiri dengan bacaan doa oleh Sahibus Samah Mufti Negeri Pahang. Majlis perkahwinan diraja ini bukan sahaja menjadi tumpuan rakyat Pahang tetapi juga menarik perhatian seluruh negara, mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi diraja yang masih dipelihara sehingga kini. Itu yang menarik untuk SPM pada esok hari. Tapi kita berikan tumpuan dulu. Hari ini. Gusti Lengan. Awal-awal tadi kita dah sebut Gusti Lengan. Cuba Lengan. Hari ini kita bawa atlet. Adalah. Lengan ke studio Selamat Pagi Malaysia. Kita bersama dengan Abigail. Hai Abigail. Hello. Selamat pagi. Selamat pagi. Yalah, selalunya kan gusti tangan dikaitkan dengan lelaki. Tapi kita hari ini yang kita ada Abigail dah menempa nama bukan sahaja dalam negara tapi juga di luar negara. Bermula sejak umur 12 tahun. 12 tahun. Bagaimana ketika itu? Siapa sebenarnya yang membawa Abigail ke dunia Gusti Lengan ini? Bapa saya sebab dulu dia organize competition. Jadi dia nampak saya ada gemuk kan, jadi dia macam kamu try lah. Comel Abigail. Tapi bermula 12 tahun. Sekarang dah 20 tahun, dah 8 tahun. Mesti banyak kejohanan yang telah pun disertai oleh Abigail. Di Sarawak, di peringkat Malaysia, di peringkat antarabangsa mungkin boleh gambarkan sedikit penyertaan. Di Sarawak memang setiap kali state Sarawak competition kan saya akan join. Tapi sebab saya sudah world level kan, jadi saya tak perlu pergi national ataupun state competition. Saya cuma boleh fokus dengan international punya competition. Itulah kalau masuk state punya level tak tahu mana. Memang menang tanpa bertanding tu cerita dia. Okey, kita nak memahami sukan ini untuk gusti tangan ini. Bagaimana sebenarnya formatnya, kategori, cara pemakahannya, Abigail? Boleh kongsikan?
Sukan ini bagaimana? Sukan ini bagaimana? Pertama sekali kita tanya kategori dulu. Okey, ada berapa kategori sebenarnya? Wah, itu banyak. Macam 100 sudah. Kalau lelaki memang banyak, perempuan pun banyak. Ikut umur, lepas tu ikut berat. Saya ialah paling berat lah. Jadi saya tak perlu jaga makan, Tak payah jaga makan. Kategori macam Abigail kategori berapa? Kategori berapa? Selalu saya akan join yang paling berat punya. Yang paling berat saya join ialah 86 ke atas. And then yang recently Greece ialah 70 ke atas. Okey, 70 ke atas. Adakah itu juga mengikut umur? Ke Abigail terpaksa bersaing dengan orang yang lebih berpengalaman? Ikut umur lah. Ikut umur. Saya 20 tahun kan, jadi saya ikut 20 tahun ke under. And then kalau saya macam under like 21 years old, I still can join senior. Senior is like 21 to 40 years old. Oh, okey. Tapi dalam setiap kumpulan umur itu ada kumpulan berat pula. Ya. Sebab tu banyak. Kalau macam dengan Abigail sendiri, dalam kategori yang Abigail masuk ni, siapa persaingan Abigail sebenarnya? Saya punya persaingan sekarang yang saya paling worry about is dari Poland. Sebab dia menang saya sangat laju, jadi saya sangat laju tu maksudnya terus. Ya, dia terus. Jadi saya ada sedikit worried about dia, tapi yang nombor 2 sebab saya kali ini saya dapat nombor ketiga. Yang nombor 2 punya saya tak worry sangat sebab saya pernah menang dia 1 kali sudah. Abigail, nak tanyalah teknik. Apa teknik yang digunakan sewaktu pertandingan ni? There's different type of teknik. Tapi yang major punya ialah nombor 2. Ada 2. Satu ialah top roll, which is like kamu tarik opponent guna berat badan kamu untuk tarik mereka, ataupun hook. Hook ialah kamu guna berat badan kamu untuk push mereka masuk. Itu yang selalu saya fikir. Memang kita boleh guna berat badan. Boleh. Macam tu. Gaya tak kalah. Itu namanya belajar. Never late to start. Tidak pernah terlambat untuk bermula. Satu maksudnya okey. Satunya okey. Cuba. Grip macam mana Abigail? Kena letak atas ni ke tak boleh? Tak akan saya nak bersila pula. Tak boleh. Okey. Grip dia macam ni. Ada orang yang grip atas ataupun yang bawah. Grip bawah. Okey, tapi memang macam nilah pegang dia, cara pegang dia. Okey. Lepas tu top roll ialah kamu. Top roll ialah kita tarik. Okey, satu kita tarik, satu lagi kita guna dia bergelak kat awak lah Syafika. Jangan dari segi insurans ni. Rutin latihan macam mana Abigail? Latihan dari saya tahu yang Isnin sampai Jumaat ialah technical punya back, chest, bench press, bicep, yang guna strength punya teknik. Lepas tu yang Sabtu dengan Ahad ialah cardio, yang saya paling tak suka punya lari. Jumping jack. Tapi, yalah, acaranya mungkin hanya beberapa. Dia ada jangka masa untuk mengalahkan ataupun selagi mana dia boleh bertahan dia akan bertahan. Ya, boleh sampai esok pun boleh. Pengalaman paling lama berapa? Okey, ini latihan. Kita sebelum pergi latihan. Ini coach ke? Ini coach Abigail ke? Ya. Coach daripada mana dan siapa dia? Dia dari Sabah. Ini orang Sabah ini. Ini pun Abigail. Ini kalau saya buat tadi patah. Oh my god. Itu ayahnya. Ya, yang botak punya. Yang botak. Tapi saya dah fahamkan ayah juga atlet juga dulu. Dalam 7 hari tu maksudnya berapa hari berada di gimnasium? Ini di gimnasium. Bapak saya dia macam malam-malam dia akan datang tengok saya dah buat latihan ke tak lah. Check up spot check. Ya. Okey. Tapi yang penting untuk kategori itu tak kisah makan macam mana. Itu yang Abigail suka. Ya. Dia tak ada had tu. Okey. Dalam arena ni, kita nak tahu jugalah siapa yang Abigail suka. Mungkin ada idola ke? Orang selalu tanya saya ini kan. Tapi dulu saya akan cakap idola saya Baba kan. Tapi sekarang saya tak rasa saya ada macam idola. Mungkin saya macam suka mereka ataupun saya suka mereka kuat, teknik mereka ataupun mereka sangat baik hati kah. Tapi saya rasa idola saya lah macam saya rasa sendiri kan. Sebab saya tahu apa yang saya sekarang sudah achieve apa. Saya sekarang sangat besar sikit jadi saya idola saya rasa sendiri. Bagus. Kita kena yakin dengan diri kita sendiri. Tapi sudah sekarang umur 20 tahun. Dah mencuburi bidang ni daripada umur 12 tahun. Selepas ini, apa perancangan Abigail? Adakah ingin menjadi atlet selama-lamanya atau mungkin nak jadi trainer, jurulatih?
Saya tak pandai sangat training orang sebab saya sangat chill. Jadi saya pernah try training orang tapi saya macam akhir-akhir, kamu letih kan, jom pergi makan. Alamak, baiknya lah coach ni. Bercakap soal makan, ya, setiap atlet dia ada diet tersendiri. Dalam sukan Gusti Lengan ini ada penjagaan makanannya tersendiri atau bagaimana? Ya, kalau macam saya kan, saya punya competition yang saya selalu pergi punya kategori ialah paling berat. Tapi macam adik saya, dia perlu maintain dia punya weight under 87 macam tu. Jadi dia masa kita pergi Greece, dia tak boleh makan, dia cuma minum air. Lepas tu 1 hari sebelum competition dia tak minum air. Dia macam nak mati sudah. Nak tekankan berat tu supaya tidak melebihi. Ya, sebab kalau kamu cuma berat macam lebih 1G ataupun 1 kg kan memang tak boleh. Pergi ke kategori seterusnya. Ya, yang paling yang lebih berat. Jadi maksudnya lebih berat. Chances nak menang tu memang susah. Okey, berbanding scenery Gusti Lengan di Malaysia berbanding dengan luar negara macam Greece, Poland, pernah disebut. Apa perbezaan yang Api boleh nampak? Malaysia sangat sikit atlet. Kita cuma ada 2 atlet saja bila pergi Greece. Yang paling banyak pun macam 4 atlet pergi World Championship. Tapi yang sangat saya rasa interesting is kita masih dapat boleh juara. Saya punya teammate ialah juara. Saya dapat nombor 2 dan saya dapat nombor 3. Jadi saya rasa macam actually Malaysian, even though kita takutkan yang macam orang putih mereka sangat besar dan lebih orang selalu rasa cakap mereka lebih kuat, tapi saya rasa macam saya punya Malaysian atlet yang saya kenalkan mereka sangat hardworking. And sebab kita tahu kita ada disadvantage sebab kita ialah Asian kan, tapi it makes us like work harder and we actually like stronger than them. Jadi saya rasa sangat proud sikit. Itu tadi macam kita kata weightlifting tu dia bukan besar tinggi fizikal itu, tapi satu teknik pun dia juga. Teknik pun penting. Biomekanik. Kita punya saiz kan. Dan juga saiz lengan semua mempengaruhi. Maksudnya bukan saya, panjang lengan tu adakah semua mempengaruhi? Kalau kamu panjang lengan kan, it have disadvantage sebab kamu boleh tarik lebih jauh, lepas opponent boleh kena ambil ataupun macam mana. Dan sebab dari saya kecil kan, saya dari 12 saya main Gusti Lengan. Jadi saya punya sekeliling orang besar tangan. Jadi bila saya pergi gym yang biasa, saya tengok kenapa mereka macam kecil. Tapi hanya tangan kanan ataupun tangan kiri? Dua-dua. Boleh? Dua-dua boleh. Maksudnya setiap pertandingan itu untuk tangan yang dominan ataupun kita boleh pilih? Kita boleh pilih mana tu. Yang saya selalu pergi ialah dua-dua lah. Dua-dua kategori left and right hand. Memang dua-dua dominan Ini memang sebab latihan ke ataupun memang dilatih sebegitu? Ya, sebab sudah latih jadi dua-dua tangan latih juga lah. Hebatnya. Susah sebenarnya untuk mendapatkan kekuatan yang seimbang di antara kedua-dua tangan. Ya. Dua-duanya. Okey, Abigail, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Satu perkongsian yang sangat menarik sebenarnya. Saya rasa macam itulah. Kita nak cuba. Selain daripada kita excited bersama dengan Abigail hari ini, kita juga bersama dengan ini seorang selebriti yang kita bawa dan juga terbang jauh sebenarnya daripada negara jiran kita. Ya. Selepas ini kita bersama dengan Alan Anderson. Ya. Alan Anderson. Ini dengan lagunya yang menaikkan populariti beliau sebenarnya. Ini lagu Rindu. Silakan. Lagu yang pernah dipopularkan oleh Agnes Monica. Silakan. Selama aku menanti bayang-bayangmu di batas senja, matahari membakar rinduku. Ku melayang terbang tinggi bersama mega-mega menembus dinding waktu. Ku terbaring dan pejamkan mata dalam hati.
seperti saat dulu, saat pertama kau dekat dan kau kecup, dan kau bisikkan kata-kata, aku cinta kepadamu. Itu dia. Alan Anderson. Selamat pagi. Hai Alan. Ridwan, awak kena sekali ke? Apa? Mau di tengah atau gimana? Kamu Sila. Duduk. Kursi panas. Kursi panas. Silakan. Tengok baju pun mana sama. Janji semalam. Oh iya benar. Baru lepas konsert di Malaysia. Tadi malam. Tadi malam. Iya, aku tuh baru tidur beberapa jam. Sebab itulah kami rasa gembira sangat Alan berada di sini dalam set Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi. Sudah lama di Malaysia sebenarnya. Bermula satu rancangan reality 2013 lagi. Dulu. Jadi aku tuh dulu sempat sekolah di sini. Iya, sempat ini university di sini. Terus setelah itu aku mengikuti acara reality show lah di salah satu televisi swasta yang ada di sini. Lepas itu, KL tau lah. Udah beberapa hari, udah 2 minggu lebih kan di sini. Setelah itu aku balik ke Indonesia. Aku ke Australia dan sempat tinggal di China juga. Sampai akhirnya aku balik ke Indonesia karena COVID dan nyanyi. Nyanyi. And now you're back. Ada single terbaru. Yang kita akan dengar sebentar saja lagi. Ini Aku Mahu Bahagia Juga. Aku Mahu Bahagia Juga. Ya, mungkin boleh ceritakan mengenai lagu ni. Jadi lagu itu tuh aku tulis di saat-saat galau. Wow. Sebab itulah hitam. Kamu. Baik. Saat galau. Jadi kadang tuh ketika kita berpisah ya dengan kekasih hati kita tuh kayak wondering kok dia tuh bisa banget bahagia secepat itu gitu loh. Sedangkan aku di sini masih sedih dan mencoba untuk. Maknanya kamu belum move on ya? Oh udah. aku udah move on dan udah move out. Karena di Malaysia sekarang. Teruskan lagi. Jadi aku tuh ingin mewakili perasaan-perasaan pasti karena banyak banget orang yang merasa ketika putus kok mantan gue langsung bahagia banget, sedangkan gue masih kayak aduh sedih banget gue gini gitu Kak. Betul. Jadi itu yang ingin aku sampaikan di lagu itu, kalau ternyata move on itu adalah sebuah proses, bukan sebuah hal yang instan. Apalagi ketika kamu sangat invested dalam satu hubungan, kamu sangat invested itu bukan cuma hal materi ya, bukan hanya duit ya, tapi bisa jadi dengan kamu setia, karena gini, dalam sebuah hubungan itu kita bukan hanya memilih dia gitu, tapi dia memilih kita. Dan di dalam sebuah hubungan, in a relationship ya, we are faced to many options during the relationships, but we don't choose the options. We still with the same person, ya kan. Jadi itu sebuah bukan effort ya, tapi sebuah hal istimewa yang kita lakukan untuk seseorang. Namun ketika dia tidak melakukan hal yang sama, ya kita kecewa lah. Ya, sebab itulah. Adakah ke semua genre lagu begitu yang Alan suka ataupun ada genre-genre lain yang Alan? Ada, aku suka city pop. Oh, city pop. Ya, Okey. aku tulis lagu city pop juga. Kalau kita tengok music video ni, saya rasa macam tengok vlog. Emang. Sebab Alan yang pegang sendiri kameranya. Rasa sakit. Jadi tuh aku tuh video klipnya tuh bahagia. Ya, asa bahagia. Tapi lagunya sedih. Karena aku mau ini loh momen bahagia dulu. Sudah bahagia, cepat betul move on-nya.
Jadi ini adalah momen bahagia dulu, sedangkan lagunya ini dia mau bilang ini momen yang aku mau hapus. So video itu adalah the memories, the good memories that I Yes. Yeah, I want to remove. Okey. Kalau kita punya banyak masa, kita boleh panjangkan lagi. Bisa di luar nanti ngobrol. Ya, bisa di luar. Tapi kami beri peluang untuk Alan untuk menyanyikan lagu. Nyanyi lagi. Nyanyi. Wish lagu Aku Mahu Bahagia. Sekali lagi promo lagu ini, bagaimana untuk mendengar lagu ini? Jadi buat teman-teman yang mau dengerin lagu ini ya, tapi boleh didengerin dulu ya, kasih kesempatan, bisa langsung ke Spotify atau ke YouTube. Di situ semuanya udah ada, ke Apple Music, pokoknya semuanya ada. Bisa dengerin itu dan mencobalah untuk memahami maksud dari kata-kata. Iya, media sosialnya Alan? Oh iya, bisa juga follow Instagram aku ya, Alan Anderson. Dan TikTok juga. Ya gitulah, sama pokoknya. Terima kasih Alan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita dengarkan lagu Aku Mahu Bahagia juga. Iya, Aku Mahu Bahagia juga. Jangan cepat move on sangat. Wish me luck. Okey, all the best Alan. Pagi itu sangat susah nyanyinya. Aku terima kasih kepada anda yang menonton kami seawal 8 hingga 10. Oh, menarik hari ini. Macam-macam ada. Okey Alan, sebentar. Kejap. Banyak tutup show. Macam-macam. Terima kasih kepada anda. Baiklah, kita sudah pun tak ada masa lagi. Saya Ridwan. Dan saya Syafiqah. Kami tinggalkan anda save the best for last ini. Kita bersama dan jangan dengan lupa Alan untuk Anderson. saksikan malam ini Anugerah Seri Angkasa 2024. Bermula pukul 8, Red Carpet. Selepas itu pukul 9, live di TV2. Okey, Alan, silakan. Take the stage. Thank you. Kisah sedih kamu, tiba-tiba